Maudhu' kita malam ni ma'al hijrah. Ialah tajuk, ialah berpindah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah. Itu makna al-hijrah, yakni berpindah Nabi, yakni al-intiqal min makanin ila makanin akhar, yakni berpindah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah. Hak tu kita tahu belaka dah berapa. Tapi malam ni hak tu orang panggil hijrah hissiyah, hijrah yang zahir. Nabi berpindah daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah. Ini nama hijrah yang bahasa diri, ataupun hijrah yang bahasa nagti, ataupun hijrah yang bahasa zahir. Berpindah tubuh Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar daripada Abdullah ibnu Abi Bakrin, berpindah daripada kota Mekah mari kepada Madinah. Tu nama al-hijrah, mana al-intiqal min makanin ila makanin akhar, daripada satu tempat pergi pada satu tempat yang lagi. Dua, kita al-istimak dengar. Yang tiga, cara kita nak dapat ilmu. Tak ada kira orang tua, tak kira orang muda, tak kira ada ngaji pondok, tak kira tak ada ngaji pondok. Yang tiganya kena al-hifzu, kita kena hafal. Gapo kita ngaji, kita kena hafal. Supaya kita ngaji Quran, hukum tajwid, hukum 5. Yang pertama izhar hakiki, yang kedua ikhfa, yang tiga iqlab, yang keempat dikatakan gapo dia? Kita katanya izhar, iqlab, lagi pulaknya dah kita kata izhar ataupun iqlab, ataupun dikatakan ikhfa, ataupun dikatakan apa dia? Dah kita tak setengah daripadanya huruf huruf istifal, daripada huruf isti'la. Ini kita kena hafal. Supaya juga amalah yang kita belajar ni kita kena hafal. Hafal mana? Misalnya cara kita nak semaya, gapo yang kita kena hafal, cara takbir lagu mana, cara mi'as semaya lagu mana. Hak ni kita kena hafal. Lepas daripada kita hafal, summal amalu, kita beramal. Ini buat apa? Buat apa ingat molek ni? Mula-mula sekali dia, yang dua kita berdengar, yang tiga kita hafal hak tu urayat. Kalau bab tajwid hani hukum pawe, hukum 5. Gapo ikhfa, ni gapo izhar. Supaya nu mati berjumpa dengan kah dia panggil ikhfa, kena dengar naik kepada batas hidup. Kalau izhar tak ada dengar, ni kena hafal. Adapun bab amalan kita hafal, ni buku mi asmaya kena basuh gini, nyelak-nyelak ni. Orang panggil basuh kena menyelati sunat. Kalau dia tak bisa menyelak pun tak ada apa, tapi kena menyelati, kena jadi rata. Yang tiga kita hafal, yang keempat kita niat dalam ilmu hak kita belajar ni al-amalu, kena niat beramal. Kalau kita ngaji, kalau tak niat beramal, golek ke ilmu hak kita ngaji tak boleh nak buat amal apa. Sebab tu orang panggil ulama kata kalau ilmu tak beramal, supaya pokok kayu yang tidak berbuah. Ada satu perkataan ulama ta, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samar. Ini satu pepatah daripada ulama ta, al-ilmu bermula ilmu, bila amalin tidak beramal, kasyajarin bila samar, seperti pokok kayu nampak naung lah, nampak kita rende pokoknya dan daunnya nampak berijah tapi tidak berbuah tanpa berbuah. Supaya juga orang ngaji tapi tak ada beramal dengan ilmu yang ngaji. Dia tak beramal dengan ilmu yang dia tahu. Seolah pokok kayu tu nampak rende, nampak hijau, nampaknya segar, tapi buah tak ada. Orang ngaji pun macam tu. Supaya kita mai dengar ceramah malam ni, tapi tak boleh buat amal dengan hak isi-isi ceramah. Makna kata supaya pokok kayu tak buah tu. Yang empat yang beramal. Yang kelima. Yang kelima apa dia? Yakni kita kena niat intishar, an-nashru, yakni kita kena sebar. Dengan ilmu-ilmu yang kita ngaji ni, kita kena royak ke orang pula. 5 perkara ni nak pesan kepada orang merbau ataupun orang mubah. Mula-mula sekali, mula-mula kita ngaji, kita senyap, kita tak usah kata apa kau Tok Guru. Yang dua, istimak, kita berdengar perhati molek gapo Tok Guru royak. Ni Tok Guru royak tu tupa boleh makan, tupa makan pula. Kita royak demo tupa boleh makan. Selera. Tok Guru royak tu tupa makan pula. Pas dia klik royak kat luar, kat mubah, kat kuasa pul buka tu tupa boleh makan. Aku tahu tupa boleh. Kakak semula tupa saya. Ya ada pondok Pimah Mosa, pondok La Ilaha Illallah. Biasa dengar tak? Pondok ni nama pondok pun pelik dah. Pondok nama La Ilaha Illallah. Tok Bakir ada 2-30 orang masa dulu, masa 30 tahun, 40 tahun dulu. Apa tu yang ngaji pelik sikit.
Tok Guru saat ni tu royak kepada anak murid katanya, tapi pondok ni tak ada dah lain, tak ada berwujud. Tapi pondok baru pindah Dulu tu motor seroyak lah duk mana, tapi pondok ni nama Madrasah La Ilaha Illallah. Pondok ni nama pelik dah. Lepas tu ngajar anak murid 2-30 orang tu, ya royak dah nak pergi pok kita pakai igat tupa belaka. Igat tupa apa? Semula tupa makan. Supaya bagai lain tak ada. Bagai lain belana lagi, air itik rebah belana lagi, buat pun igat tupa semula. Bah tu apabila orang tua tu tahu kata kawan tu pakai duk semula tupa makan le pondok, pakak mai anak murid habis. Pakak mai anak-anak buat klik berincing. Kenapa? Karena tok guru tua kata tupa boleh makan. Pakak semula dalam pondok, semula duk esok lusa 2 minggu depan orang tua pakak mai budak buat klik habis. Kenapa? Tok guru tua kata tupa boleh makan. Boleh sungguh. Kalau kita kira lain daripada mazhab Syafi'i, lain daripada mazhab Syafi'i kita, mazhab Maliki boleh makan tupa. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, kalau ada air, adanya itik, adanya lembu, adanya benda lain lagi, makan hal lain habis. Malaikat benda ni tak ada makan, hang tupa nak makan tak? Faham malam ni yang kata bapa fikir yak tahu tupa boleh makan nah. Tak ada yak tahu tupa boleh makan ni. Nak yak kata ada setengah daripada tok guru dulu tu ya tua atau tupa boleh makan. Pakak mulai habis dalam pondok pakak tok pakai tu makan tupa, wak gula tupa habis. Esok kan orang tua mari mik anak murid buat kelak habis licin. 5 perkara ni berapa? Yang pertama dia, yang kedua baik dengar, yang ketiganya kita niat apa? Kita hafal dengan ilmu yang kita mengaji. Yang keempat kita saat ni niat beramal dengan apa yang kita mengaji. Kalau kita mengajikan tajwid, kita nak niat beramal dengan tajwid yang kita mengaji. Ikhfa baca ikhfa, izhar baca izhar, iqlaq baca iqlaq, idgham bila gunah baca idgham bila. Tu makna beramal dalam bacaan kita. Kalau kita ngaji bab sembahyang, ngaji takbir gini, niat takbir lagu ni. Lepas tu dia lihat takbir niat ke apa? Niat wis penuh kena muqaranah urfiyah ke muqaranah kamaliyah. Amo nak wayas sikit buat apa? Dalam masalah niat ni dia tu baik 3. Ni kecek ma'al hijrah. Pada tahun ni kita nak kecek ma'al hijrah. Berpindah di dalam keadaan hidup kita. Mula-mula sekali kita niat nak berpindah daripada amalan kita yang tak sempurna nak kepada amalan yang sempurna. Daripada ibadat kita tak sempurna nak ibadat yang sempurna. Mula-mula sekali kamu nak kecek bab niat dulu. Karena hadis daripada siapa dia? An Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, an Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih atau kama qala. Hadis ni hadis innamal a'malu binniyat, amun nak kecek mula-mula ibu apa? Ni kita nak hijrah. Kalau niat kita tak betul dalam semaya, kita nak betul niat kita. Kalau kita buat amal tak betul, kita nak betul dalam amalan kita. Karena hadis ni awal Islam dulu dia panggil hadis ahad. Ni hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ni bersangkut dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrah kerana Allah, maka hijrah dia tu jadi kerana Allah dan Rasul. Hadis innamal a'malu binniyat pada korung yang kedua tak ada maju anak ibu apa. Orang tak kenal hadis ni. Hadis innamal a'malu binniyat. Bagi puak ngaji semua. Kalau kita pergi cara dalam usul fiqh dia panggil hadis ahad. Apa hadis ahad? Hadis yang diceritakan oleh seorang sahabi. Hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat. Sahabat lain tak royak. Bahkan hadis innamal a'malu binniyat, hadis ni diceritakan oleh Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua, yakni khilafah as-sani selepas pada Abu Bakar As-Siddiq. Dialah cerita hadis innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Umar seorang cerita hadis ni. Sahabat Abu Bakar tak ada cerita. Orang yang masyhur dalam cerita hadis Abu Hurairah tak ada cerita. Daripada Anas ibnu Abdullah, Sayyidina Anas pun tak ada cerita. Abdullah ibnu Abbas tak ada cerita. Abdullah ibnu Mas'ud tak cerita. Bahkan Umar ibnu Khattab seorang cerita innamal a'malu binniyat. Kemudian dalam hadis innamal a'malu binniyat, amun nak uri cerita sikit. Hadis ni mai maju dah. Apabila mai korong yang ketiga, 300 tahun selepas pada wafat Nabi, 400 tahun selepas pada wafat Nabi, hadis ni kau masyhur.
Qamasyu, qalatah. Dulu orang tak kenal sebab orang cerita hadis ni Sayyidina Umar Ibn Khattab sore ya. Ingat mulai hadis ni, hadis satu dengan hijrah, innamal a'malu binniyati faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Kemudian hadis ni masyhur mari kemudian masalah innamal a'malu binniyat, maka takwil ulama tak supaya berapa. Ha ni. Amo nak beri hijrah sini sikit. Niat kita semaya ni, ibu bapa, nak wis benar apabila orang panggil tapak semaya, ya duduk di niat. Kalau niat tak sah dah baca Fatihah betul, Fatihah kena cara membaca bismillah ataupun baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau tapak bagi semaya tu rusak, tapak bagi semaya tu utuh, kita tak ada kena angin dalam rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4 tu nak sepenuh. Kalau kita kecek supaya tapak umuh berapa, tapak sejik kita buat tak kena, ataupun tapak tu seming tak sapa, besi nak pakai besi 3 hang, besi 4 hang, besi gelibing, kita pergi pakai besi tamada, tak lama sejik kita rekah, tak lama rumah kita rekah. Kenapa? Tapak kita tak ukur. Supaya tu nak kata innamal a'malu binniyati ni, tapak semaya, asas bagi semaya, tunye bagi semaya, tunas bagi semaya. Siapa dia niat dia tak betul, niat dia tak kena di dalam nak Allahu Akbar. Mau tak saya kecek banyak li, tak saya kecek benda besar-besar li, tak saya kecek benda dalam-dalam. Nak kecek ada buat hari ye ni, betul ke tak betul ibu apa? Kalau tak betul kita kena hijrah. Sebab dalam niat ni ada niat tu orang panggil apa? Niat terbagi 3. Ada orang panggil muqaranah kamaliyah, ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah tauzi'iyah. Hak kita dah pakai niat ana. Di tahun baru ni 1445 ni kita dah pakai niat hak mana? Jadi kamu pergi tengok, cuba ibu bapa hak pandai-pandai, adik kita pandai-pandai. Pergi tengok di dalam kitab Munyatul Musalli, niat ni terbahagi 3. Innamal a'malu binniyat, sesungguh amalan-amalan kita berpakailah ia dengan niat-niat kita. Kalau niat kita molek, niat kita semena, tapak semaya kita semena, maka daripada rakaat pertama kita baca Al-Fatihah pun semena, rokok kita pun semena, lagi pula iktidal kita semena, sujud kita pun semena, sebab di tapak kita semena. Mana tapak niat? Mana kang bagi semaya? Ialah di niat tu. Usalli fardal isya, tu lafaz niat. Tu lafaz niat bukan niat lagi. Usalli fardal isya arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Tu orang panggil lafaz niat. Kalau kecek mutu ke ekor tu start mutu. Lah ni tak pakai ekor, pakai starter. Lepas tu orang panggil kalau kecek mudah-mudah tapak bagi semaya kita niat. Kemudian dalam 3 niat ni kita duduk hak mana? Yang pertama orang panggil muqaranah kamaliyah. Orang panggil kita akid Allah. Tu dalam Allah. Sebab tu ulama kata niat mana? Mik daripada alih bagi Allah, kenawi masuk jangan lebih daripada ra akbar. Kemudian daripada para nabi, daripada para mursalin, daripada para salihin, daripada para sadiqin, dan niat Allahu Akbar, yang masuk daripada alih bagi Allah gisapa ra akbar, bukan di luar ra akbar. Kita ni anak Allah saja aku semaya. Kalau duk bilih hati, dia panggil bilih hati dah. Allah saja aku semaya fardu Isa mengikut imam. Tu orang panggil bilihlah hati, keceklah hati, hadisun nafsi. Apa niat? Yani silalah kaligus takbir Allahu Akbar, sila dalam Allah sampai kepada ra akbar tu aku mengikut imam semaya fardu Isa pak kan ngikut imam. Lepas tu di dalam niat kita ada gapo? Qasak, ta'arruf, ta'ayyun dah kan? Kita tahu belaka dah tapi buat we kena we. Kadang-kadang tahu dah tapi buat tak kena sebab ngaji tajwid tu lah. Orang buat ikhfa dengan nak ke hidung dia katuk mulut. Tu orang panggil tak kena cara. Ngaji tu reti kata ikhfa tu kena buka mulut sikit dengan nak batai hidung tapi buat katuk mulut. Orang panggil tatbik cara guna tak kena. Kemudian kita saat ni tu takbir Allahu Akbar,
make dialih bagi Allah saparro akbar tu niat situ orang panggil kamal. Tapi niat ni tak berlaku pada orang-orang awam, tak berlaku pada orang-orang kebiasaan. Ya berlaku mana? Ya berlaku pada orang-orang solihin dan pula orang-orang yang terlebih daripada awliya, daripada al-mursalin, daripada mana? Daripada al-anbiya wal mursalin as-sadiq as-sadiqin. Niat ni hak takbir pak Allah masuklah kali tu. Hak ni hak para nabi, para mursalin. Tapi kita ni ulama tanggung mana ibu bapa? Duk setara ni ibu bapa. Tangga muqaranah urfiyah. Emo kita takbir Allahu Akbar, niat kita masuk dalam Allah saja. Ataupun niat kita pergi masuk dalam Akbar saja. Allah tak masuk dalam Allah, pergi masuk dalam Akbar. Ataupun tak masuk dalam Akbar, masuk Allah. Kadang-kadang orang tiup panggil dia Allah tak? Allah. Niat dia masuk dalam Allah, dalam Akbar tu dia tak masuk. Sebab tu jangan terimeh deh. Terimeh kafiyah tu jangan. Nak beringat sikit takbir tu. Kadang-kadang takbir nak Allahu Akbar. Akbar nyopanye weh. Beringat. Ya luar pada semaya tak jadi lek golek ya duk jadi les semaya. Allahu Akbar. Nyo tambah halih lepas ada apa? Lepas tu kali lagi kebel lagu tu orang panggil Tuhan bergeneh. Mana oi? Allahu Akbar. Makna bermula Allah Ta'ala yang maha besar ni duk bergendai-gendai iya. Kita ketira tak? Ada satu teimeh sebelah balik nasta. Kita seroyak sejik anak-anak. Lepas tu ya ada tu guru lik belakang yang seorang tu pergi keluar dakwah. Tu guru pergi keluar dakwah saat ni tu. Teimeh tu tak jadi teimeh rimaat lah. Lepas tu Tok Khotib baca ketubah. Barakallahu li wa lakum ataupun ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dah kan? Tok Khatib pun turun daripada mimbar. Teimeh pun nak usalli fardal jumu'ati raka'ataini lillahi ta'ala imaman Allahu Akbar. Aduh sedak weh. Nyo tambah alih selepas pada ba akbar. Allahu Akbar. Akbar ni kalau tambahkan alif selepas ba di dalam lafaz Arab tak ada. Sebab akbar orang panggil ismun tafdil, afdal, af'al, a'dal. Ya lagu tu ya tak ada alif. Tapi teimeh ni kita tambah ba. Makna Tuhan bergendai. Patut guru tu pun panggil bab nanti teimeh sat ni. Teimeh kok ni start. Tapi teimeh tak tahu kata babo dah semaya kali ngaya. Dia pun dah teimeh pun tu guru tu panggil mai kena start teimeh kita nak kecek sikit. Teimeh tu gapo? Teimeh semaya sani tak sah teimeh. Tak sah kok mana ya tak? Cuba teimeh takbir tengok. Cuba teimeh takbir tengok. Ausalli fardal jumu'ati rakaat Allahu Akbar. Teimeh panjang dah saat ni ba. Dia kata ada gak sikit-sikit. Pas teimeh mik lapar ni mana? Kalau lapar Arab ya tak ada akbar dengan tambahkan akan ba, tambahkan alif selepas pada ba ni tak sah. Kalau kita orang jadi teimeh, kalau kita jadi teimeh di kampung Merbau ni, kalau ada panjang ba ni tu makmum kena tegah tu. Karena kalau makmum duk turut lagi teimeh tu semaya tak sah. Pas kalau tahun ni kita ada semaya tak sah duk takbir di panjang akbar, kita kena berpindah. Jangan duk kerah perut lah. Jangan duk kerah perut. Duk kerah perut dengan tak pandai yang berdosa habis. Patut orang duk turut kita lihat belakang tak sah habis semaya kita tu. Akbar tak ada lapara. Afdal, af'al, akbar tak ada alif selepas pada apa. Kalau tahun ni teimeh ataupun Tok Khatib ataupun Tok Bila ataupun kamakan dia jadi teimeh sejak kita takbir Allahu Akbar dengan panjangkan alif, maka batallah semaya dikirakan. Allahu Akbar dikata takbiratul ihram ruknun min arkanis salah, yakni satu rukun daripada rukun semaya. Kalau adalah gini, mintalah kita berpindah. Hijrahlah tahun ni, jangan dekat. Pas baru ni dia mau ada telefon komo sore. Belah litani, dia kata babo, tu imeh duk jadi tu imeh kita tu bila takbir tu Allahu Akbar, duk main bet ni hama. Duk main tangi hama weh. Ni tangi duk pusing hama lagu ana ni. Pas tu lagu mana bapa kita nak turut ya lagu ana? Kalau ya kau dah kerah kali go ya berhenti tak apa, tapi ya kerah. Ni anggota mana? Hak ni anggota kecil ni. Ni anggota kecil, tapi hak ni anggota besar. Tapak tangan kira anggota besar. Kalau gerak sekali tak batal,
Kalau gerak 2 kali, 3 kali berturut-turut, orang panggil batal sembahyang kita. Apabila kita bergerak anggota yang besar macam tapak tangan ataupun ibu tangan 3 kali berturut-turut. Lepas iman ni, iman ni ya sembahyang pak. Usalli fardal isya 4 rakaatin imaman lillah. Allahu akbar. Bila-bila ya duk baca sambil-sambil baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia dah gerak gitu Ni anggota ni, anggota besar. Apabila anggota besar bergerak-gerak 3 kali berturut-turut, ini membawa kepada batallah semaya kamu. Pas demo nak goyak dia tak leh. Dia goyak dia nak taki dengan baju. Pada mana? Yo bekan. Dia mau tuku tak wani nak goyak dia. Dia goyak dia satnya kacang-kacang ambil baju nak taki. Pada wak lah no. Dia mau goyak tak leh. Bila goyak waktu ambil baju nak taki. Pandai-pandai mu ni. Kalau kau dah ni tak apa ni hak ni. Kalau gatal garu apa ratus kali, puluh kali pun ni jangan gerak ibu tapak tangan ni. Kena tahu kau ibu apa weh. Nak garu oleh bayar tu kalau kau dah ni tak apa ni 100 kali tak apa ni jangan gerak tapak tangan ya. Jangan gerak. Nak garu sampai 10, 20, 30, 100 kali. Syarat jangan bergerak tapak tangan. Kerana tapak tangan dikira anggota yang besar. Apabila kita bergerak lah semaya, dia batal kalau 3 kali turut. Tapi yang ni dia degah ni. Akhir-akhir dia mau tahu nak buat rana. Nak oyak dia tak berani yang takik. Akhir-akhir seorang tu baik mufarakah. Duduk lama 2 orang. Pahaya pun duduk pelik. Boya nak terimi. Orang pakat semaya lep belakang. Niat mufarakah baik. Dia rasa pelik. Dia kata, kerana biar aku nak semaya jadi terimi. Orang pakat lari lebih niat mufarakah. Pas dia mau aku nak royak pun tak kena kemung. Kalau aku tak royak pun, aku tak kena juga. Kalau aku royak, takut mumik bajak nak takir aku. Pas dia mata mu nak royak, marah. Tak apa, aku tak mau marah. Dia kata gini, sebab aku tak boleh turut mung ni, fok-fok lain tak boleh turut. Sebab apa? Sebab mu duk semaya, mu duk gerak lah tu. Mu duk gerak, duk tonyoh tangan mu sombo, biar baca Fatihah tu. Maka gerak anggota besar tu batal maya. Pas batal, pas dia mulai belakang tu, mu batal maya. Batal habis orang di belakang tu. Oh gitu dia kata. Dia baru khabar. Baru sedar dikata dia duk bergerak saat itu lebih daripada 3 kali bergerak. Lepas tu fok tina, fok jatuh kena jaga. Les maya, luah maya tak jadi. Boleh semaya mula jadi lu. Mula jadi pelik-pelik. Kadang-kadang kebe pun jadi pelik. Cara baca duk luar tak ada apa masuk semaya kan. Tu bing muluk lah dia jadi pi. Luar maya tak jadi. Bawa masalahnya. Yang bunyi macam-macam. Luar maya cuba baca tak ada. Bawa masalah semaya kan tua punya jadi berekok lagu mana tak tahu. Tengok. Kadang kebe pun pelik-pelik. Kadang-kadang cara baca apa pula duk ghairil maghdubi duk jadi. Luar dah maya tak jadi, boleh maya pak ghairi duk jadi. Hari tu mos maya tu fok was-was tepi mor 2 orang. Hak ni duk was-was ni alhamdulillah. Hak tepi lek ni duk ghairil maghdubi. Kita wasa pening. Hak ni duk alhamdulillah. Hak ni duk ghair asal aku tak kena semaya hari ni. Kapek kita was-was dua-dua. Hak ni was-was di alhamdulillah. Duk lama lah nak lagi. Kita nak rokok dah. Alhamdulillah ni ghairi. Puasa pening kita. Bahaya boleh kita alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim. Tak ada pak wokah, tak ada pak wosar. Ni buat was-was. Kama dia malam ni amo nak keceknya masalah al-hijrah ni. Sebab gapo hati kita jadi keras buat apa? Sebab apa hati kita jadi mati buat apa? Ni kita nak kecek malam ni. Ma'al hijrah kalau kita tahu kata hati kita sudah mati. Ataupun hati kita sudah buta. Ataupun hati kita apabila sebut akhirat. Wasa tak ada zaman. Kama di hati kita apabila sebut akhirat tak ada wasa gapo gembira mana. Berasa biasa dia mau sebut tak syurga gining bidadari lah ning nikmat-nikmat lah syurganya bermacam-macam. Hati kita tak ada berasa apa. Tapi sebut dunia ke Allah, dia mau tamu ya tu rumah baru, kereta baru, wasa mecak-cak-cak kita.
Ni buku apa ibu apa? Ini buku mati mata hati kita. Apabila sebut akhirat, kita tak ada rasa suka. Sebut kata kita boleh jumpa dengan Allah, kita tak ada rasa suka. Kita boleh jumpa bertemu Allah Ta'ala di akhirat, dapat berziarah Allah, kita tak ada rasa ramah. Tapi sebut kata dunia Allah, kita ramanya, kita sukanya, kita gembira supaya tak mau mati dah duduk dunia ni. Puca mai ke mana? Puca ke mana ibu bapa boleh hati kita mati? Puca ke mana boleh hati kita tak bergerak? Apabila dengarkan akhirat, hati kita tak ada rasa ramah, tak ada rasa suka ke mana? Kemudian ada daripada satunya Syafiq, daripada satu ulama, daripada Syakid Al-Balkhi, annahu qala, wasa dia berkata, kana Ibrahim ibnu Adham yamshi fi aswaqil Basrah. Jadi satu ketika ada satu Syakid Al-Balkhi, dia pergi bertemu dengan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni satu anak raja yang mewah, yang kaya, yang mewah di dalam kotanya. Ni kita dengar cerita ni dulu. Kemudian Syakid Al-Balkhi pergi jumpa dengan Ibrahim bin Adham di kedai-kedai Basrah. Kalau kita sini di kedai-kedai Jabak. Maka Syakid Al-Balkhi pergi jumpa dengan Ibrahim bin Adham. Kemudiannya fajtama'an nasu ilaih. Maka pakat berimpung manusia menuju kepadanya, kepada Ibrahim. Ibrahim ni satu waliullah. Dulu dia anak raja yang hebat, anak raja yang duduk di kota yang mewah. Satu ketika Ibrahim bin Adham, kata Tok Guru biasa dengar cerita 2-3 riwayat. Ibrahim bin Adham satu ketika, dia satu anak raja yang mewah, duduk di dalam kota. Kemudian dia satu ketika dia suruh hamba dia, suruh tat dia, buatkan bata, buatkan lemek untuk dia nak tidur. Ni kita nak ayat cerita ya sikit, nak ayat tak orang dulu. Kemudian Ibrahim bin Adham ni satu orang yang warik, satu orang yang warak, dan satu orang waliullah, orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kok mana dia nak boleh naik martabat waliullah, nak jadi min auliyaillah, daripada waliullah, daripada orang-orang saleh, minas salihin. Dia ni setengah daripada orang yang beramal ibadat kepada Allah. Ibrahim bin Adham satu ketika, dia suruh hamba dia buatkan bata, buatkan lemek dengan kapah, dengan kabu. Maka hamba dia pun buatkan lemek untuk ia tidur, buat bata untuk ia tidur. Satu ketika Ibrahim pun tidur tah lemek, tah bata yang dibuatkan oleh gundik dia, ataupun oleh hamba dia, oleh tat dia. Ia pun tidur. Apabila ia tidur di atas satu batal yang dibuatkan oleh hamba dia, ia rasanya cocok di tekak dia. Kerana apa? Ya kapah ataupun kabu ya ada, ya orang panggil gapo di pala kabu tu ya adanya, orang panggil puting-puting ya tak habis, hamba ya we tak tubik tak habis. Apabila hamba ya we tubik tak habis tu, Ibrahim tidur rasa cak dia tekak. Rasanya cak dia tekak. Ibrahim pun panggil, ya abdi, ta'al ilayya. Mumai kok ni stah hamba ku. Kok mana boleh muat ni batang ni buat tubikkan puting-puting kabu tak habis ni. Nah, kerana membuat lagu ni aku tidur rasa nyocok dia tekak. Ya orang mewah, anak raja, orang kedebel, orang duduk dalam kota anak raja. Ya pukul hamba dia, ya tapa hamba dia, ya godeh hamba dia, sampai berdarah-darah yang mengalir. Kemudian apabila Ibrahim bin Adham ni, dia pukul hamba dia, ya godehkan hamba dia sampai berdarah, sampai mengalir. Ni satu riwayat. Kemudian pada satu malam lepas pada dia godeh, dia pukulkan hamba dia, ibu bapa dah. Malam kare dia tidur. Apabila dia tidur, dia mimpi jumpa satu orang tua. Orang tua saat itu mari marah ke dia. Ya Ibrahim, kok mana boleh mempukul hamba-mu ni? Boleh menggodeh hamba-mu ni? Bahkan hamba-mu tak ada salah apa, cuba silap sikit ya ada puting kabu tu lekat di batang, mu tidur rasa nyocok. Gana mung zaling tu lalu, gana mung karut tu lalu Ibrahim. Bahkan dia hamba-mu buat sepenuh-penuh apa kerana engkau. Ibrahim pun jaga mari sedar mi pada tidur, khabar mari apabila yang mimpi jumpa satu tua ni dah. Ya berasa takut. Ya berasa bergetar hati, ya berasa gerung. Lepas pada tu dia tinggal kemewahan dia di dalam kota. Ni satu riwayat.
Dia tinggalkan kemewahan dalam kota anak raja kemewah sebab dia saat itu orang panggil sababut taubatihi. Satu sebab boleh bertaubatnya Ibrahim bin Adham kerana mimpi dalam mimpi mari satu orang tua marah ke dia, murih ke dia. Hei Ibrahim, kau mana mu boleh godai dia? Kau mana boleh buat zalim ke dia? Bahkan dia buat batal wi kamu buat lembek gano kau dah. Sebab apa boleh menggodai dia tu lalu? Siapa dia tu berdarah-darah? Ibrahim berasa takut weh, berasa gerung weh daripada orang tua mai marah dia. Ya apa tu baik pada kota, ya tinggal kemewahan dia. Ni sababut taubatihi, sebab dia bertaubat kepada Allah, ya tu baik. Tinggal kemewahan dia, tinggal raja dia, tinggal orang panggil benda suka elok kota, itu baik. Kata ulamanya, Ibrahim bin Adham ni jalan lakah kampung, jalan lakah bukit, jalan lakah rebah, lakah setiap kampung setiap rebah. Apabila ia jumpa satu pokok kayu yang besar, dia semaya situ 1000 rakaat. Nak kali apabila siapa di pokok kayu yang besar, maka dia saat ni tu ia semaya 1000 rakaat. Apabila cukup 1000 rakaat, dia saat ni tu pergi kepada tempat yang lain. Lepas tu dia mau tanya Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim, kok mana boleh engkau apabila berjumpa satu pokok kayu, engkau saat itu semaya 1000 rakaat? Dia kata kerana dunia itu sudah mencacatkan umur aku, sudah mencederakan umurku, sebab itulah aku sapa di satu pokok kayu, aku semaya 1000 rakaat. Ini sahabat perkara sebab bertaubatnya Ibrahim bin Adham, kesilapan dia godai dan pukul hamba dia. Kemudian Syakir Al-Balkhi ni dia tanya Ibrahim. Ketika Ibrahim mari pada Sukil Basrah. Basrah ni duduk mana ibu bapa? Duduk di Iraq. Basrah, kedai Basrah. Kufah Basrah ni duduk di Iraq, tempat Saddam Hussein. Orang panggil satu cangwak daripada negeri Iraq. Supaya ni kalau kita kat Thailand ni mana cangwak jalan setengah pada Thai. Ataupun kita kata kita tahajud satu cangwak pada Thai. Supaya Iraq saat ni tu satu cangwaknya ialah Basrah. Maka orang-orang kampung manusia pun pakat mai jumpa dengan Ibrahim di nak Basrah. Kemudian tanya, ya Aba Ishaq. Dia mau tanya, hei Aba Ishaq. Karena anak Ibrahim namanya hak sulung nama Ishaq. Pada mau panggil, hei bapa Ishaq. Kok mana weh? Dia kata, innallaha ta'ala, Allah Ta'ala saat ni ada firman qala fi kitabih, Allah Ta'ala ada firman di dalam Al-Quran. Tuhan firman kata, ud'uni astajib lakum. Ni kita nak pakat berpindah ni. Tuhan kata di dalam Qurannya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, mintalah kamu, pohonglah kamu, akan daku Tuhan kata astajib lakum, nascaya aku memperkenan, aku terimakan doa kamu. Lepas tu cara berdoa, akik tangi tu kena tak kena ibu apa. Ni kek tangi pun nampak malah dah. Kek tangi tu kotor, ada tak email doa dok tak tariba. Tak siapa tangga pertama hak ni mau nak royak sikit pada ibu bapa, kadang-kadang orang kita dia tak faham gak sini. Ya doa ni tangga pertama ulama buat ni mula-mula duduk sini. Ni tangga pertama. Ni orang panggil kelas pertama. Pas kita tak ada siapa sini tak tahu apa. Tika berdoa tak tahu apa. Kadang-kadang nampak malas tu email dok Rabbana ni Rabbana atina. Nampak malas dah. Pas tu nak terima nak ud'uni astajib lakum, kamu doa akan daku Tuhan kata aku memperkenan. Tapi memperkenan pun syarat pertama tangis nak duduk sini ni. Bukan duduk bawah ni, bukan duduk tah riba. Ni doa tu email dok doa tangis duk tah riba dah. Pas tak kena dengan cara pas nak Tuhan terima nak. Doa nampak malas, Tuhan nak pun malas gak weh. Maya pun nak boleh kena tonya-tonya ni. Khasa kapon tonya kena tenai pun. Be maya be kalau. Be maya be kalau lama lagi nak be. Patah muda-muda ka deh. Maya 2 minit sudah. Ya maya be no ya takut maya ceng dah ya ta. Maya ceng juga 2 minit. Pak ceng lagi 1 minit setengah. Maya be mana weh? Ni kena kira ni berapa kan aku duduk semaya cekak-cekak kan ni tak ada jadi sekarang. Kerja pun nampak kau payah, duit pun nampak kau payah, kerja pun nampak kau jatuh. Mungkin nak ingat maya membek mana. Ni mun dok rak dok apa dok royak banyak dah kau orang kampung ni. Lepas tu dok royak banyak dok pergi rumah pun royak dah. Bapa nak buat kan kita nak pergi murah rezeki ke bapa. Pas kita tahu maya dia membek mana. Ya tak ada butir pun bapa. Hak payah kerja duit payah dia tak kena di semaya lagi bapa.
Nak kecek mudah-mudah. Cuba buat semaya we kena. Doa we kena. Cara ambil semaya we kena. Patut semaya we kena. Rezeki tak payah jamin. Nabi kata as-salah miftahur rezeki. Semaya ni anak kecil buka rezeki. Pas demo semaya tak kena. Pas nak buka rezeki kau anak kecil tak ada boleh pergi mula lagi. Anak kecil nak buka rezeki ialah apa dia? Semaya. Lepas tu kalau kita semaya tak betul, semaya tak kena, tak ada pergi nak koci mula-mula lagi. Lepas tu nak rezeki murah ke mana? Ibu bapa kena hijrah ni. Bukan kita kecek hak tinggi-tinggi, lepas tu hak bawah-bawah kita tak ambil pada bukan dia. Sebab hak kita di hari ni nak rezeki, nak mudah dalam kerja, nak mudah dalam buat nego, nak mudah dalam cari makan. Mula-mula sekali fak kita kena betul di semaya kita supaya Nabi kata innamal a'malu binniyat, sesungguh amalan kita duduk di niat kita. Semaya kita betul ke tak? Cara ambil semaya kita betul ke tak? Cara rokok kita betul ke tak? Cara iktidal kita betul ke tak? Cara sujud kita betul ke tak? Cara pakai semaya betul ke tak? Ibu apa? Kena kira habis tu. Kalau tak ada kira habis kan nyanyi duduk semaya cekak-cekak tapi nampak tak najah weh. Habis diri. Yang muda siapa lah nampak tak jalan weh. Nampak tak ada berdegih. Nampak tak ada berubah. Nampak tak ada hijrah. Kerja boleh makan gitu. Tapi kata nak lebih, nak berjaya, nak murah rezeki, tak ada. Sebab tu mau nak pesan kepada orang mubah ni. Kalau nak wijaya, tok guru pesan tu kalau mau nak wijaya, lepas tu tok sewi lapar, 3 perkara pun jangan tinggal. Ada yang mau nak bersihat daripada Tok Rusek. Dia kata munduk saat ni tu rajin wisaleh. Ni 3 perkara lah siapa dia buat amat ni tak lapar. Lepas tu budak muda ke orang tua ke pemuda pemudi ke kalau hidup 3 amalan ni mana? Yang pertama rajin wisaleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana demo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak semaya betul dah. Lepas tu amalan 3 amalan ni hidup. Wisaleh, assalamualaikum, minta selamat tak demo. Demo pun minta selamat tak kita, waalaikumsalam. Yang kedua, amalan yang kedua, rajin terima kasih ke orang. Apabila kita pergi mahal demo jamu nasi kita, jamu ais gelas kita, jamu homok teh sutik. Terima kasih nah tuan moh, terima kasih wilah, terima kasih wesi. Rajin terima kasih. InsyaAllah orang ni saat ni tu tak lagi pula tak lapar rezeki dia murah. Lepas tu apabila pergi orang nak klik, kawan minta klik dulu, ada uzur sikit demo suruh klik. Klik, royak ke tuan moh. Kalau ada 3 perkara ni dia orang ni saat ni tu orang panggil, dia tak jadi susah, dia tak jadi payah, le rezeki dia mudah. Pertama dia jaga wisalah, yang kedua terima kasih, yang tiga minta izin pada Tuhan Allah. Lepas tu kena ingat budi bahasa orang. Sebab tu Tuhan kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kamu syukurlah nikmatku. Lepas tu Tuhan suruh syukur nikmat dia. Lepas kita nak syukur sama-sama kita. Sebab tu hadis Nabi kata, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa-siapa tak terima kasih manusia yang tolong dia, orang ni tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu nak terima kasih banyak ibu bapa sama-sama kita. Nikah pakak duk berdeki mata leh. Dunia lah ni dunia berdeki kan. Banyak berdeki fok-fok kita ni tak ikat habis. Berdeki tak ingat. Lah ni orang tak deki, yang ni tak ada makan pong, mah tak sedang makan tak cukup, dia mah tak deki. Kalau orang ni kerja rajin sikit, jaya sikit, naik tagar sikit, mula dah deki mari dah. Kalau orang ni tak sedang mutu pun gobek-gobek mapuh ti hidup ti. Makan boboda ti orang tak deki. Tapi ada pergi mari jumpa dengan ni fuak kaya. Fuak harta juta umur 45 juta. Kadang-kadang ada perahu, ada kapal. Kadang-kadang syarikat tu boleh puluh-puluh ribu, kadang-kadang ada rocek puluh-puluh ribu. Ha ni mari deki lu. Ibu bapa kalau kita duk tang baru ni, kalau fuak kita pakak duk bersifat dengan hasad deki, tak kiralah kapun merbau ataupun daripada live kita duk dengar ni dah. Kalau kita duk pakai sifat ni, orang Melayu kita tak jaya. Kita belak kat orang Melayu kita ni. Kerana banyak sangat sifat asal reki. Kalau jual kedai tak ada, kita tanya kedai ada apa? Kita tak royak dah kedai lah. Tak supara. Amo besok duk nari arak dah, kita tanya arak kedai ni. Arak kita tanya, ya akhi, ya ammi,
Maujud indak ada syekh, ada benda kita nak ni gapo? Misalnya plastik, misalnya kita kata apa? Anda gas di sisi angka ada gas. Ya ta ma fi ma'indi. Ya ta kedai sana ada ya ta. Andam syui ya ta fi ya ta maujud gas indahu. Arak ni deh, kita tanya kedai ya bagi tak ada. Lepas tu ya kita tanya kedai gas lek mana? Ya ta mungkin tak pen. Ya tolong royak pula kata kedai depan ya tu ada jual gas. Ada boleh tambah gas. Mah kita kalau hak kita tak ada, kita tak royak dah kedai lek nu kata ada. Ni sifat orang kita. Kita kena berubah buat apa? Kita kena berhijrah. Kalau orang kita ada sifat macam ni, sifat mazmumah. Orang panggil minas sifatil mazmumah. Daripada sifat-sifat yang dicelakan oleh syarak. Kita kerja gapo tak najah. Ibu bapa cuba fikir ni. Sebab apa kita buka kedai tak najah? Kita deki demo. Sebab apa kita buat kebun tak najah? Bobo boleh, kadang-kadang boleh, tak boleh. Sebab apa kita deki? Ya nak najah ke mana ibu apa? Kita deki ke orang, kita kena bayar dengan amalan. Semayah kita semayah malam ni tu bagi ke demo. Pala kalau kita semayah jemaah di sejid 27. Pala 27 naik kepada orang kita deki. Lepas tu dosa orang kita deki tu ya tu bagi maitah pala kita. Lepas dia nak jaya ke mana? Ya nak najah ke mana lain nega? Ya nak najah ke mana dalam buat kebun? Sebab pahala semaya kita, pahala sedekah kita, pahala zikir terbagi kepada al-mahsud, terbagi kepada orang yang kena deki. Lepas tu dosa orang kena deki tu, ya terbagi maritah pahala kita. Lepas nak najah ke mana? Doa ke apa ya tak jadi tu, tak terima. Ibu bapa kenapa Kerana kuduk kerja tak jaya, kerana kuduk kerja tak jadi, kerana kuduk doa tu tak terima. Mudah deki ni mah. Balas dengan amalan. Sebab tu orang benggerak. Di akhirat orang panggil muflisun fil akhirah. Orang bangkrut di akhirat, orang kena bayar amalan dengan amalan. Sebab di pada masyarakat timbang amalan pak, demo ni ada deki dah. Misalnya pinah ni ada deki ke meja. Pinah deki ke meja. Maka tak timbang amalan kata pinah ni deki ke meja. Maka amalan semaya pinah tu berapa hari, berapa tahun, berapa bulan. Malaikat kata gini kena tukar. Hatta pahala amalan ya gi kepada Khadijah, kejahatan Khadijah wari pada pinah. Hak ni orang panggil muflisun fil akhirah. Orang bangkrut di akhirat sebab bayar amalan dengan amalan. Kira tak ada seka buta, tak ada sikit abuk amalan dia. Sebab apa? Duk deki ke orang, kata ke orang, mengupak ke orang, tuduh orang, pelago orang. Pas nak ambil pahala mana akhirat orang panggil bangkrut di akhirat ibu apa. Wak ni ka tak ada apa-apa dah. Nyo baca Quran, ngaji halqah Quran, baca Quran tak ada berhenti-berhenti, tapi klik ke akhirat tak ada sikit abuknya daripada balasan amalan. Ibu bapa kena ingat bapa. Buat kita semua ni tak kira apa. Tak kira duduk bawah petah, tak kira duduk dalam getah ni, tak kira duduk di kedai ni. Klik hisap kena jumpa dengan Tuhan. Kena jumpa dengan malaikat. Lepas tu kita jangka kita nak lepas dah. Banyak lagi kita pong-pong kita nak pergi. Lah ni kita main 3 alai je ni. Mula-mula alai arwah. Pindah daripada alai arwah, mari pada alai perut. Lepas pindah alai perut, mari pada alai dunia. Tuhan kata di alam arwah dana. Alastu bi rabbikum. Qalu bala. Ni ketika kita ada alam arwah. Tuhan tanya nak. Alastu bi rabbikum. Adakah aku ni Tuhan kamu, hei roh-roh? Qalu, berkata mereka itu al-arwah, bala bahkan. Kita di dalam alam roh dulu kita berjanji dengan Allah Ta'ala dah. Tapi kita mari pada alam dunia kita tak khabar. Kita tak sedar. Kata kita sudah berjanji kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Tuhan kita. Patut kita sembah, patut kita ibadat, patut kita sunyi-sunyi, lagi pula kita sujud kepadanya. Tapi mari dunia ni mayat tik dak gatik, puasa tik dak gatik, kata apa orang gatik. Karena kita terlupa kata kita ada berjanji dengan Allah Taala di dalam alam arwah. Tuhan kata alastu bi rabbikum qalu bala. Adakah aku Tuhan kamu, hei roh-roh? Qalu, berkata mereka itu roh-roh. Bala bahkan engkau Tuhan aku ya Allah. Apabila kita kata Tuhan itu Tuhan kita, pasti kita kena sujudnya, pasti kita kena ibadatnya. Layaknya kita sujud dengan dahi kita dan tangan kaki kita. Tapi mari alam dunia kita lupa. Sebab tu di dalam qalu, bagi orang ngaji kaedah dia tahu qalu, orang yang jawab dalam qalu wa dhamma jamak.
Orang yang jawab persoalan Allah, orang ni mari kepada dunia ia jadi mukminun salihun. Di dalam qalu, ruh tu dia tak jawab, kata alastu bi rabbikum qalu, ruh tu tak jawab. Ruh ni kata ulama mari kepada alam dunia, dia kafirun fajirun, dia jadi orang kafir lagi pula orang yang jahat. Ibu apa? Berpindah kita dah, kita kecek hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah mari pada kota Madinah. Kita pun pernah hijrah daripada alam arwah mari kepada alam perut. Apabila duduk dalam alam perut, kita 3 bulan tak gerak lagi, 4 bulan tak gerak lagi, 5 bulan. 5 bulan tu mula-mula bergerak. Allah Ta'ala perintah kepada malaikat saat itu, gawa dia, suruh tiup ruh dalam perut. Suruh tiup roh dalam perut. Maka Allah Ta'ala kata, hei malaikat, muntiupkan roh di dalam perut bagi perempuan ini. Maka di dalam sambil-sambil tiup roh saat itu, malaikat tulis. Allah Ta'ala suruh tulis 4 kalimah. Ingat tak weh? Kita ingat lah ni. Mula-mula kita di alam arwah. Lepas hijrah, berhijrah, berpindah daripada alam arwah, mari pada alam perut. Lepas tu duduk dalam alam perut, malaikat tiupkan roh. Allah Ta'ala suruh malaikat tulis 4 kalimat. Yang ni 4 perkataan. Gapo 4 perkataan di dalam perut? Yang pertama, rizkun. Mula-mulanya Allah Ta'ala kata, hei malaikat mu tulis rezeki bagi sianung besianung yang dalam perut ni. Dia hidup bila, siapa mati dia, mu tulis selalu dah. Gapo hari ni dia makan, gapo esok dia makan, lusa dia makan, gapo rezeki gapo bagi dia, rizkun. Yang kedua, malaikat tulis gapo dalam perut tu belum pada dia nak keluar pada perut. Daripada kelahiran dia, malaikat tulis apa? Ajal. Ajal dia mati bila? Dia hidup saat ni daripada mula-mula malaikat hidup, dia hidup 2 tahun ke, 10 tahun ke, 30 tahun ke, 50 tahun ataupun 70 tahun. Ini malaikat tulis siap-siap. Yang ketiga, kalimah yang 3 malaikat tulis dalam perut, Sa'idun. Orang ni keluar mari pada alam dunia, dia bertuah ke dia celaka. Ni Allah Subhanahu wa taala tulis siada. Orang ni celaka ke, Sa'idun am syakiyun. Dia tu bertuah ke dia tu celaka. Ni. 2 alam kita berpindah, kita hijrah mula-mula daripada alam arwah. Yang kedua, kita mari kepada alam perut. Yang 3, berpindah mari kepada alam dunia. 3 alam dah ni. Dalam alam dunia ni uji yang sangat banyak. Uji yang sangat banyak. Siapa manusia lupa diri. Siapa manusia tak khabar kata dia nak mati. Siapa manusia dia tak khabar dengan rezeki. Siapa dia tomok, dia terlupa ke mati. Siapa kadang-kadang dia mata mengucap ya, asyhadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah. Dia nak mengucap tak boleh, dia paling palakah. Dia abaikan. Dia tak say daripada mengucap kana. Dia kata umur besar aku ni mu tengok dak gi. Lemu-lemu aku ni kebun aku mu cara dak gi. Ni. Kita mari pada dunia, kita lupa dah kata kita janji gapo dengan Allah Ta'ala di dalam alam arwah. Kita mari pada dunia, kita lupa dah kata kita duduk dalam alam perut. Allah Ta'ala tulis rizkun, wa ajalun, wa sa'idun, am syakiyun. Kita lupa dah. Mari dunia galik lah, tomok dunia tu. Kadang-kadang balah adik-beradik, siapa nak bedih buku harta. Tanah ada luas jeka, bedih. Ni nyanyo ni. Pada balah ni, siapa fok majlis pun deh. Saat baru ni siapa betapa atas majlis. Fok majlis lari tu bek pitu tepi. Buku tanah sejeka. Khabar tak kita ni. Ngano jadi tu lalu tomok dunia supaya tak ada mati dah. Supaya nak pikul tanah sekeping gila kubur ke? Cuba fikir. Kaca balah punah adik-beradik. Punah 2 beradik kita dengan adik kita punah. Buku tanahnya serah. Ataupun tanah sepitu punah. Dunia siapa ke akhirat. Siapa tak berkecek pergi mari. Buku tanah sekeping weh. Kaya tanah ni kita nak masuk lagi kubur. Cuba fikir. Pas baru ni duk balah di majlis. Siapa bertakir. Siapa bertapa. Lah ni tengok majlis jalan. Ya ada sedadu. Kenapa? Pok ni tak reti. Ya balah. Ya tapa. Pergi makan lebih dengan laki. Wakinya tapa. Pergi majlis lari. Tak reti. Majlis orang sedadu lah ni, ada sedadu bang duduk di majlis. Tak reti lagi mek garing warna igak. Berhenti weh. Sedadu mek garing wakku dengan garing tu berhenti. Nyo tak malulah. Pok kita duk manonyo akal pok kita dia hari balah tak majlis takir betapa lah tak tahu. Dengan buku tanah secoring ataupun tanah sekeping. Deh, lepas tu kena ingat berapa pia-pia duk hipik pagar orang tu. Akhirat esok nyanyo duk kena pikul tu.
Pas nak ketika mati, tanah kubur tak cukup. Kena pindah tu. Kalau siapa dia Allah, pesen buat makan setara jangan main weh. Dia tengok setara mecah lah. Cak. Hei, ada abang ni weh, buat apa tak tahu sini tak ada boleh ada. Kalau kau mau tak boleh ada sore tu tak boleh. Tengok setara orang kan mecah lah. Plang. Sedap tengok setara orang dia tak terus pagai, dia pasti balik lek nu. Dia tak mari dah sama dengan dia. Dia bahkan ambil lek nu. Hak pak terus pagai tersekat tu tanah dia. Masuk le demo ada setor. Ha ni kita kena hijrah ni. Kalau kita duk mai hipik pagar demo, satu hari kita mati, tanah kubur tu oleh kaya lebih sebab dalam tu dia membelung lagi pas tubuh kita ada, dia kena lebih tanah. Tapi buat hipik kubur ni, tanah kubur dia tak cukup. Boleh cek kata orang ni amalan dia ketika dia hidup dia wahipik pagar orang. Wahipik setara orang. Lepas tu dia nak mati payah. Orang panggil payah nak tubik nyawa dia. Roh dia nak tubik tu jadi payah pun. Aduh, panas weh. Aduh, letih weh. Kadang-kadang berbulan-bulan boleh nak tubik roh. Kenapa? Bukunya ya hipik tanah orang. Hipik setara orang. Nak matinya sangat-sangat susah. Roh nak boleh tubik. Lepas tu Nabi kata nak, kalau mu nak tubik roh tu mudah, mu kena bersugi. Ni sugi, kita tak sugi kayu yang Nabi ajar tu kan. Kita bersugi belum semaya. Bersugi dengan kayu Nabi kata, laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Nabi kata laula an asyuqqa ala ummati. Jikalau aku tak bila susah, aku tak bila sukar, aku tak bila payah di atas umatku, la amartuhum bisiwak. Nescaya aku akan titah dan suruh umat ni bersugi. Nak kali semaya suruh sugi. Sebab tu dalam hadis kata, siapa yang bersugi, dia semaya satu kali, seolah dia semaya lebih pada orang tak sugi 70 kali. Tapi nak royak kata orang wahipik pagar orang, wahipik setara orang ni payah nak mati ruh nak keluar. Tapi bagi siapa nak ruh mudah tubitkan mati, dia bersugi semua tiap-tiap kali semaya. Tiap-tiap kali semaya sunat semaya fardu dia bersugi. Insya-Allah Allah Taala keluarkan ruh dia tu mudah. Siapa dia nak tulang belakang tak bokok, bersugi. Siapa dia nak tahan mata, bersugi. Siapa dia nak gigi tahan, bersugi. Siapa dia nak orang panggil rambut lambat ubat, bersugi. Siapa dia nak roh dia mudah tubik ketika dia saat itu keluar ataupun dia mati, bersugi. Karena hadis Nabi, laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Nabi kata, jikalau si aku ni tak bila payah, aku tak bila susah di atas umatku, nasihat aku titah mereka tu dengan bersugi. Siapa dia tak seri bokok belakang jika tua, bersugilah. Siapa dia nak tahan mata, tua-tua pun boleh duk bakar ke, boleh baca Quran dengan tak bakar cuma mata, bersugikanlah. Siapa dia nak keluar roh saat ni tubuh dah, bersugikanlah. Siapa dia nak tahan tubuh, bersugikanlah. Banyak puluh khasiat daripada hadis-hadis yang bercakap bersugi. Bersugi yang dulu dengan kayu arak. Tapi Allah ni bersugi bersing baru dengan firsyah. Apa firsyah? Beruh gigi. Sebab tu kita nak beruh gigi tu salah satu daripada tahan mata, tahan mulut, tahan belakang, tahan gapo, semua tu. Sugi tu ada dua bahasa. Sugi dulu Nabi bersugi dengan kayu arak daripada kota Mekah, daripada negeri Arab. Sebab tu dia pergi Mekah kita kirim kayu arak. Nak buat sugi setiap-tiap kali lepas semaya. Kepada ibu bapa daripada syakik kita kecek dah bagi puak kita kalau ada masalah gitu gini dah kita tolak. Kalau kita hijrah, kalau ada hipik pagar pun kita kita demo lah, minta Allah kebala, patut minta maaf bapa. Takut ini ya, takut kelak akhirat isa duk pikul dan tanah kita hipik tu ada sekeping, misalnya panjangnya seta, patu gi hira gi 14 meter, patu akhirat isa kita duk cari tuai, kita duk pikul tanah ni, tanah kita hipik lemo tu duk pikul pada masyarakat. Pikul tanah sekeping duk cari tuai nak tuai kelak. Kenapa? Karena duk tah dunia kita hipik tanah demo. Kita hipik tanah demo siapa sejekah ataupun serta panjang 14 meter. Kelak ke akhirat isa dah pikul tanah tu. Di pada masyarakat lepas pada bangkit pada kubur duk pikul tanah. Pikul cari tuai. Demo tamu nak pergi ke mana? Pun nak cari tuai tanah ni kuna hantar dia kelak. Nak minta biar lah. Nak halal apa lagi kalau nak minta halal tika Allah ni buat apa? Belum pada kita punya mata, tuai tanah kita hipik tu kita pergi minta maaf. Sebab apa? Sebab bertaubat ia ada 2-3 syarat.
Kalau dosa kita hak Tuhan kata, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman, hendak bertaubatlah kamu, hendak minta ampunlah kamu, royaklah cerita kamu tentang salah kamu kepada Allah. Tubu taubatan nasuha, sebagai taubat yang nasuha. Bertaubat kalau dengan Allah 3 syarat. Kalau dengan manusia 4 syarat. Tengok mulai. Hijrah selalu. Kalau kita ada salah tahun lalu, tahun ni tu hari umur duk hidup lagi. Kalau kita ada silap ngapa dengan Allah, dulu kita tinggal semaya gatik, maya tik, dak gatik, puasa gatik, tak puasa. Tahun ni kita nak bertaubat dah dengan Allah, kita nak minta ampun dah dengan Allah. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah sebagai taubat yang suci, yang bersih. Tuhan kata dalam satu surah lagi, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni satu orang yang sangat terimakan taubat-taubat hamba-Nya. Ibu bapa, kalau dengan Allah Ta'ala, Nabi kata mula-mula sekali, an-nadamah taubatun. Bermula sesal kita, itulah dikatakan rukun taubat yang paling besar sekali. Kita duduk sore kita waktu malam, waktu demo tidur belaka, kita bangun duduk tas sejadah mi'at semaya, duduk mengatak tas sejadah, menangis dengan Allah, sesalnya daripada kesilapan kita, wasana sesalnya, wasa silapnya kita dengan Allah, kita tinggal semaya, tinggal puasa, tak baca Quran. Ya Allah, apalah dosa, sesal hati. Siapa mengalir air mata tak tas jadah kita. Malam wan nasalah wan nasuniyamun, padahal manusia tu duduk tidur, kita duduk teriak dengan Allah, sesalnya dosa tak semaya, sesalnya dosa kata korang, sesalnya dosa kita saat itu tak puasa, teriak dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kita dalam bertobat tu kita kita tak sewak dah dosa ni. Lepas kita serik dah tambah dah, lepas dah ni tinggal semaya, nak semaya semua, kalau tu hari ambo nak semaya mah. Kemudian syarat-syarat kita nak bertobat dengan Allah, caranya 3 syarat baru kita lepas. Yang pertama sesal, yang kedua kita jangan duk kerja dosa dan ketika kita bertaubat, yang ketiga kita serik dah, tak ambuh dah, sesal sungguh dah, tak ambuh dah, serik dah, tak ambuh dah. Dah sepuluh orang tu duk gantung di kayu tengah-tengah sungai, tengah pi air bah, lagi pula titi tu satu titi, kamar dia duk jalan-jalan, orang belakang jatuh dalam sungai, jatuh dalam sungai yang kuat dah. Oh, kau sesal sungguh, tak ambuh dah, serik dah, tak ambuh, lalu dah kau ni. Supaya tu juga orang yang sesal pada dosa. Adapun orang yang sakut dengan anak ada hakul adam, dia kena tambah 4. Pertama sesal, yang kedua dalam ketika dia taubat, dia tak sewak dah, dia tinggal dosa tu, dia putus dosa, lepas tu dia serik. Pasal lagi as-safu wal afu, dia kena pergi minta maaf kepada tuan hak yang dia nak rapah harta ataupun dia gipit nah tanah sana. Lepas tu dengan puca-puca daripada Syakit Balkhi, dia tanya Ibrahim bin Adham, puca gapanya boleh mati mata hati kita. 10 kali ibu bapa, mana ayat malam ni sebab pada doa kita tak terakak naik ke langit. Tak terakak naik ke langit sebab hati kita buta. Sebab hati kita tak hidup, hati kita tak bergerak Allah Allah Allah. Nah, hati ni ya nak gak weh makan ni ya. Ni duk jamu mulut saja yang makan pagi si kerabu sedak dak ngapuluk panggil dengan tupak ni. Hati kita isi gapo? Hati kita wi makan gapo? Roh kita wi makan gapo gatik? Tak ada wipo, zikir pun malah, pahmaya pun tak ada bisalai, tak ada nak sudah, tak ada wirid, tak ada berdoa, tak ada kata apa, la ilaha illallah pun tak ada kata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pun tak ada kata. Kemudian buta hati kita dengan salah satu daripada 10 perkara. Yang pertama, hati kita mati daripada Syakik Balkhi tanya Ibrahim bin Adham. Pertamanya hati kita mati, kata Ibrahimnya, pertama sekali arabtumullah, kamu kenal Allah. Kita semua tanya Tuhan kita nama apa? Nama Allah. Tapi walam tu haqqahu, dan padahal kamu tidak tunai, tidak beri akan haknya hak Allah. Kita kenal Tuhan kita nama Allah, Tuhan menjadi kita Allah, Tuhan kita semua nama Allah, tapi kita tak tunaikan hak Allah. Gapo kita tak tunai hak Allah? Tuhan suruh kita semaya, kita tak semaya. Tuhan suruh kita puasa, kita tak puasa.
Tuhan suruh kita zikrillah, kita tak zikrillah. Tuhan suruh kita ngaji, kita tak ngaji. Oh, kadang-kadang ngaji Islam tak mau ngaji kau lama payah. Pak ngaji sifat usuluddin pada sifat 20 sesong ngaji sifat 20 payah. Mana wujud kita baka mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Payah. Sesong ngaji qul huwallahu ahad pada. Ni, lepas tu fok serai, fok seterus-terus sesong ngaji sifat 20 payah. Tu falsafah tu mana? Wujud kidai baka mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah qudra iradah. Payah. Wujud artinya ada Allah tak serupa dengan kita, ada Allah zat. Payah. Kita pergi qul huwallahu ahad sadi. Awak sedap nak pergi qul huwallahu ahad. Dia mau tahu dak ahadun ni murtabak siapa? Dia mau tak erti. Ahadun dengan wahidun dia tak serupa. Sungguh kata lapak ahadun makna satu, wahidun makna satu, tapi murtabak ahad ni murtabak siapa? Lepas tu kita kata, kita tak ada kena ngaji dah sifat 20 daripada wujud kidai baka tak ada kena ngaji. Lepas tu hadis Nabi kata awwaluddin ma'rifatullah, awal agama, tunyek agama ialah mengenal Allah. Lepas nak tinggal sifat 20. Awaluddin, awal agama ialah ma'rifatullah, ialah mengenalkan Allah. Lepas tu dah hadis Nabi kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, ya kenallah Allah. Lepas tu kita nak kenal diri, kalau kita tak ngaji tak kenal diri. Sebab tu Tuhan suruh kita ngaji, kita tak ngaji. Tuhan suruh kita belajar, kita tak belajar. Tuhan suruh kita buat amal, kita tak buat amal. Tuhan suruh kita semaya, kita tak semaya. Ni makna kata araftumullah. Kamu kenalkan Allah, tapi kamu tak tunaikan hak Allah. Di satu doa kita Tuhan tak terima. Ini salah satu, hati kita jadi buta, hati kita jadi tak tergerak. Kalau orang sebut akhirat tak berasa apa, tak ada berasa suka dengan boleh kita berjumpa dengan Allah, boleh temu dengan Nabi, Nabi kan syafaat kita di pada mahsyar, kita tak ada berasa apa. Pertama, sebab bukunya hati mati. Yang kedua, hati mati ni sebab apa dia? Qara'tumul Quran. Ni sebab pucah-pucah hati mati ni. Qara'tumul Quran, kamu bacakan Al-Quran. Pakak baca Quran berapa? Yang Quran baca. Walam ta'malu bihi, padahal kamu tidak beramal dengan dia, dengan Quran. Quran Allah kadang-kadangnya suruh Quran baca Quran bunyi liti, bunyi tajih, bunyi fasih, bunyi lacak lo dengan hukum tajwid malah kata apa? Ikhfa, ikhlas. Kadang-kadang siapa 14 qira', 14 qiraat tapi beramal dengan Quran tak ada. Quran banyak katanya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Quran kata semaya seorang dapat mencegahkan seorang daripada benda-benda fahsyat, benda-benda tak molek. Tapi dengan Quran royak mari suruh kita semaya, tapi kita tak semaya. Quran royak mari suruh kita sani taat pada dua ibu bapa, kita tak taat. Quran kata ana, wala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ni Quran kata. Lepas tu kita beramal tak? Lah ni banyak tak beramal dengan orang tua kata, orang tua tagis tawar, tak mau malah mai Ni. Quran kata wala takul lahuma uff. Jangan kata kepada ibu bapa kamu lah apa? Uff. Apa uff? Yakni kelimah yang membawa pada menyakiti ibu bapa. Pak budak lah ni kila main. Ya, manis-manis main. Ayah kata, pergi kedai star beli kok tu, kau nak beli barang di kedai. Malah ya, malah ya, malah mek beli diri tak ada. Ni tak ada dengan telefon ni. Kawan dak lekat Vivo ni. Pahala ni king mana ada cari ambalah ni. Baru ni mai cari ambal lekat king selak. Perak selak sampai ketua. Tiket judi dalam telefon khabar ada ibu apa ni. Baru ni mai cari bapa-bapa nak buat aku mana nak tina melekat king selak. Selak sampai ketua, semai-semai pun dah. Duit tu selak dah. Tua pun selak juga, tak semai lekat king selak. Hak Vivo tu berde ya bom. Lepas tu budak pelajar mau sore baru ni tu. Ayah pergi jadi ke pergi keluar dakwah. Anak duduk rumah. Payah lekat geng Vivo. Lepas tu nya kutik-kutik habis duit ayah dia jadi tu email. Kotek buka ke apa? Bokeh habis. Tong peti-peti hak ayah dia tahu duit sejik. Buka habis. Wak rana nak beli berde hak Zoom mari dalam telefon 15,000.
Khabar oi. Lepas tu main royak kau mau ya tahu apa anak mo ni teruk weh siapa duit sejik punya korek dia awak beli bedai. 15,000 duit ayah taruh le peti tapi licin. Wak anak wak beli bedai dok main dalam telefon. Pas baru ni budak Cina mai jumpa ngamo mok ya lah royak ya tak tahulah. Lekat geng lagi. Dah duk main tu lagi ngak orang tua tak kecek. Tak tu. Orang tua royak gapo? Pas beramal dengan Quran wala takul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Tuhan kata mu jangan kata kepada ibu bapa kamu, wala tanharhuma, mu jangan duk jerehik bagi ibu bapa. Tambah apa ya? Tambah ya, tambah gidiri. Ni apa ni? Beramal dengan Quran buat kita belaka. Pemuda-pemudi ni. Kalau nak berkat, kalau nak jadi berjaya, kalau nak jadi hidup di dalam hidup yang berbahagia, jangan kita duk kata kepada ibu bapa kita. Kalau kita kata perkataan tu menyedih hati bagi ibu bapa kita, takut kita mati tak boleh nak mengucap wal iazubillah. Ni banyak ni. Banyak ibu bapa nak minggu duk jumpa ngamo ni, kadang-kadang ni lekat geng, kadang-kadang ni anak tino tak kecek dengan orang tua, kadang-kadang klik kijok perak masuk dalam bilik katuk itu selalu dah orang tua tergopo pun tak kecek masa kiyak dengan orang tua. Pas hidup nak berbahagia ibu bapa. Adik-adik semua nak hidup berbahagia dah. Kalau kita duduk dengan orang tua lagu ni, adik-adik semua hidup kita tak berkat, hidup kita tak najah, waklah hijopo pun duit tak lekat adik-adik. Dah kalau adik ada depan ni adik-adik pemuda-pemudi, kalau kita duduk baik ni, duduk pesen ni dengan ibu bapa kita, maka kita hijrahlah pada malam ni. Kalau kita dengar dah, kita beramal dengan Quran ta wala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Berpindah pok kita. Dah, kucuk orang tua, kucuk tapak kaki orang tua, kucuk pipi orang tua, kucuk dakak orang tua. Saya lebih daripada apa-apa lagi. Tapi budak lah ni dia tak kira asal boleh kanak dia. Orang tua kata gapo dia tak dengar dah. Sebab tu orang lain tak berkat, sebab tu orang lain tak naik darjah, sebab tu orang lain tak naik peringkat. Sebab apa? Sebab dia saat itu orang panggil tak taat kepada ibu bapa, pas dia tak pakar dengan Quran yang dia baca. Wala taqul lahumā uffin wala tanharhuma. Sebab tu doa dia tak akak naik ke langit, tak naik. Bobo nak naik malaikat rembah atas kepala dia gini. Bobo doa yang minta malaikat rembah atas kepala. Sebab apa? Dia terlekat buku dia, dia jerihik, dia buat perkataan dan pula dia buat perkara yang ibu bapa dia sedih. Yang tiga, sebab apa doa kita tak diterima? Sebab apa hati kita buta? Yani idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Ni salah satu hati kita buta ibu bapa. Salah satu daripada hati kita jadi buta, hati kita jadi mati apabila dengan akhirat tak ada rasa suka. Tapi tengok para sahabat daripada Amr Rahman bin Auf, daripada Sayyidina Abu Bakar, apabila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati Abu Bakar henging, bergegak glug dalam hati. Kata ulama kalau orang duduk tepi Abu Bakar, bahu hangit hati Abu Bakar. Kenapa? Min khasyatillah, daripada takut kepada Allah. Ni hati mereka apabila dengan nama Allah, apabila dengan zikrillah, apabila dengan kebesaran Allah, hati mereka gelegak weh. Hati mereka berasa seperti puyuk duk gelegak glug. Tapi kenapa kita dengan Allah, dengan orang baik tak rasa apa? Kau orang baik kau sedap buah, kau orang baik kau sedap tolak haji weh. Sebab apa? Sebab hati kita mati. Mati buta ni kita kenal Allah tapi kita tak tunai hak Allah. Kita baca Quran tapi kita tak beramal dengan Quran. Lepas tu kita saat ni idda'aitum, kamu dakwah, kamu mengaku apa? Hubba Rasulillah. Kamu dakwah kata kamu kasih ke Rasulullah. Allah Rasulullah tak ada dah Nabi kami. Tak ada dah Rasul kami. Mendakwalah tapi mulut sehari sebut Nabi tak ada weh. Dia mau tanya mengenai Rasulullah kena. Allah, kau tak ada dah. Kau kasih Rasul, kasih Nabi Muhammad, kau kasih tak ada dah daripada orang lain. Tapi lah sehari sebut Nabi sekali tak ada. Lepas tu dalam semaya dia tak semaya. Pai nak sebut Nabi ke mana? Semaya pun dia tak.
Lepas tu kalau orang semaya 5 kali sehari, mujur juga dalam tahiyat yang boleh baca. Nah, selawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Lepas tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya boleh baca juga selawat. Lepas tu kalau orang tak semaya, dia mengaku, dia mendakwa, kata dia kasih ke Rasulullah, tapi dalam sehari tak sebut Rasulullah. Kama dia saat ni, wa taraktum sunnatahu. Ya dakwa ya kasih ke Rasulullah, tapi sunnah Nabi ya tinggal belakang. Mana sunnah Nabi hadap turut, bini pak hadap turutnya. Kawin nak bini pak sunnah Nabi, wak nak nafsu ya kene. Hak nafsu ya kene Allah nyoyak sunnah Nabi juga. Fak bini pak, kawin turut sunnah Nabi semaya dah. Jemaah dah. Wak baik dengan orang pun dah. Tapi bini pak orang nak turut sunnah Nabi. Belana. Dari mata anak membini pak. 1. Kisi tamu. Ada 3 lagi. Ya bini 2. Lepas bini 2, bini 3. Lepas bini itu bini pak. Payah tak kawin pergi dengan ayat. Mana ayat? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba'. Ya pegang sangat dengan ayat ni weh. Ayat bini 4 ni. Ya kata sunnah Nabi. Kita apa boleh nak pegang dengan sunnah ni? Dia pegang ni. Fankihu, Tuhan kata berkahwinlah kamu. Ma tabalakum, barang yang terbaik bagi kamu. Gapo dia? Minan nisa', daripada orang betina. Perempuan baik menikahlah. Masna 2, wasulasa ataupun 3, waruba ataupun 4, menikah lalulah. Tapi Tuhan kait lek belakang tu, perhati ayat tu. Kama dia fankihu, kalau tengok pada asal ayat fi'ama, tunjuk tahu wajib tapi bukan wajib, kerana ada sarifun akhar, ada dalil yang memalik kata bukan wajib bini 4 tika ni. Itu ditakwilkan oleh ulama al-mufassirun kata fankihu ma tabalakum ni sunat kalau mung tu kuasa. Tapi tengok ayat lek belakang kata fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika takut kamu bahasa kamu tak boleh nak adil pada bab kismah, pada bab giliran dan nafkah dan belanja bini seorang jadi tapi itu sunnah Nabi banyak ke buat bini lain tak betul seorang apa. Dok gi kau hamba tu tak betul seorang apa, bini mudah meroyak. Bapa nak buat rano amun nikah ni mak muda. Patah bema tu duk nikah tu dia kata belum tu nak cara molek lah ni boleh tak ada mari gini. Tak ada mari lagi duk dengan mak tua, tak ada mari dengan mari pun selisih tak mau tengok hamba. Mari duk start pergi berat. Pas ni kismah tu dak ni. Kadang-kadang duk dengan mak muda tak ada kita tengok jenguk langsung mak tua. Ni duk banyak jadi ni. Kadang-kadang mak tua mai barang, mak muda tok laki tak gi dah. Kadang-kadang mak muda mai barang, tok laki tak gi langsung bagi mak tua dah. Mutu start tak hidup. Ya tak start cakap tak hidup. Kadang-kadang start boleh habis beria lalai. Ada juga weh. Ya kata start dah beria tak boleh set up. Banyak macam weh. Kadang mak muda mai kata lek ni ka, apa mari lek ni tu, mari tek gitu ya apa tu kan tak ada buat apa ya ta. Saya kok kita yang kata. Mutu kita dak tahu duk ceknya hari kok dah terbasuh siap dah nak naik ya ta. Tapi dia mau tak ada naik rugi kok. Ni macam je. Sebab tu orang panggil kita turut sunnah Nabi. Gapo sunnah Nabi berapa? Apabila bertemu, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nabi kata hadis, ifshus salam. Hendak mempermasyhur oleh kamu akan salam. Apabila kita jumpa sama kita, Assalamualaikum, dia mau jawab Waalaikumsalam. Kalau kita pergi 457 orang kita wi salat Assalamualaikum, dalam sore ramai jawab salat, maka mada dah. Ini sunnah apa? Sunnatul Rasulillah. Tapi pok kita tinggal belakang ni. Woi, nak gimana? Mota tak ada tahu. Assalamualaikum dah. Woi dulu. Minah nak gimana minah? Kalau dah lah nak gimana lah. Kawan gi motang weh, tak ada tahu. Assalamualaikum lah gimana weh? Waalaikumsalam kawan motang lu weh. Hengoklah sikit. Minta weh. Jumpa ke dapur weh. Nak weh salah tak boleh. Ni pelak ni sunnah Nabi kita tinggal. Pas sunnah Nabi apabila kita weh salah. Pas kita weh salah, lepas tu kita pergi jabat salah pula. Weh salah, Assalamualaikum.
Lepas tu dia macam waalaikumsalam, kita pergi yaltaqiyan, bertemu dua oleh apa? Oleh dua orang Islam. Lepas tu Nabi kata nak mu jangan bercerai lagi, mu kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ingat ibu-ibu, bapa, hak ni Nabi tak biasa tinggal. Apabila ya wisalat assalamualaikum, maka saudara kita jawab waalaikumsalam. Lepas tu kita pergi jabat salat. Pas jabat salat tu salah satu daripada dua orang baca nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Baca doa tu lah. Doa ni kita ingat belaka apabila bersalat assalamualaikum waalaikumsalam. Baca doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka sebut hadisnya di dalam hadis azkar katanya, selama mana dua orang ni tak cerah, selama itulah dosa duk gugur beberapa. Dosa gugur di antara dua muslimani yaltaqiyan wa yatasafahan, yakni dua orang Islam bertemu wisalah, lepas tu jabat salah. Selama mana dua orang ni tak bercerai, tak bercat, dosa dia duk gugur beberapa. Dosa duk gugur belak. Apa rugi ke ibu apa? Kita jumpa sama saudara pagi esok, kita nak pergi membotang tak beli nasi khabu kedai deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelak amal halal esok. Ni sunnah Nabi. Orang panggil salah satu daripada doa Nabi. Doa bagi Allah Ta'ala tak terima. Sebab kita tinggalkan sunnah Nabi. Kita tinggal cara Nabi. Kita tinggal cara hidup Nabi. Ini salah satu jadi buta hati kita. Ataupun doa tak diterimakan oleh Allah. Esok kita bakal berubah lalu dah. Kita berhijrah. Apabila kita jumpa di kedai rapi. Assalamualaikum sing. Assalamualaikum ida. Assalamualaikum dullah. Dah lepas tu jabak salat. Nabi kata muslimani yaltaqiyan, dua orang Islam berjumpa, lepas tu dia berjabat salat, lepas dia berdoa lah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Oh, Nabi katanya orang ni lama mana dia duk pegang salat, lama dengan saya berserah weh, berdakak dah, dosa dia gugur beberapa. Lama mana tak pecah langit, lama mana tak becek, dosa duk gugur selama tu lah. Ibu bapa giwa amal ni sunnah Nabi. Kalau kita nak wi orang ni, nak wi kita tak buta hati, tak mati hati, kita pakat gi wi saleh, kita mengikut sunnah Nabi. Pas sunnah Nabi banyak. Wi saleh sunnah Nabi. Lepas tu kita jumpa senyum muka. Dia panggil ke apa? Talikil wajhi. Talikil wajhi ke? Manis muka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam wisalah tu manis muka. Maka manis muka ni Nabi katanya sedekah. Sekali kita manis muka, kita dapat satu sedekah. Bukan sedekah kena duit semua ibu bapa. Manis muka tu pun orang panggil satu sedekah dah. Jumpa sama-sama kita pagi-pagi, kita beri salat, lepas tu manis muka, dapatkan satu sedekah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ibu bapa. Kalau kita tak mau mati hati, yang tiga kita ikutkan sunnah Nabi dan jangan tinggal. Sunnah Nabi banyak. Masuk sejik kaki apa? Kaki kiri, kaki kanan. Masuk sejik, masuk kaki kanan, kaki kiri. Yakni masuk kaki kanan. Lepas tu masuk kaki kanan, baca ke? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Hei Allah, minta membukalah bagi aku nak masuk sejid ni ya Allah. Abwaba rahmatik, akan segala pintu-pintu kesia belah engkau, segala pintu-pintu rahmat engkau. Ni duk masuk tak ada kira, kaki kiri pun masuk kanan. Tapi sunnah Nabi ke? Masuk masa Allah les sejid, kita halakan kaki kanan, maka kita nak masuk baca doa dulu. Hak Nabi hajar, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Hei Allah, minta membukalah bagi aku segala pintu-pintu kerahmatan, pintu-pintu kasih sayang daripadamu ya Allah. Sunnah Nabi lah. Jangan duk tinggal. Lepas tu masuk dalam sejid pula. Kita tak karik mana. Kadang-kadang masuk sejid buat apa? Duk selalu dah. Pas mana kita nak besar sejid rumah tu Kecek sedap innama ya'muru masajidallah. Kita kena besar rumah Allah. Kita kena imarah semua Allah. Tapi masuk sejid tak maya sunnah. Ni orang panggil bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi apabila jangkau kaki kanan masuk sejid,
Lepas daripada tu kita semaya dulu. Belum nak semaya, kita niat apa? Saja aku iktikaf di dalam ini masjid kerana Allah. Boleh pahala tak? Boleh pahala. Itu sunnah Nabi. Masuk masjid niat iktikaf, sunnah Nabi. Lepas pada iktikaf siap, usalli sunnata tahiyatil masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat tahiyatil masjid 2 rakaat kerana Allah. Itu cara sunnah Nabi lah. Kalau kita tak sewi buta hati, lepas tu doa ketika kita akad nak Tuhan terima, kita kena jaga sunnah Nabi. Dah semaya sunat tahiyat masjid. Sejak nak besar sejid. Ini kalau kita nak Allah Ta'ala akad doa kita, tak sewi mati hati kita, kita kena, kita dakwa kasih ke Nabi. Tapi kita tinggal sunnah Nabi. Yang keempat, idda'aitum adawatash syaitan wa ata'tumuh wa wafaqtumuh. Jadi kamu dakwa, kamu mengaku kata syaitan itu seteru kamu. Syaitan ni seteru kita belaka. Tapi kita taat apa yang syaitan suruh. Syaitan kata, oh semaya sore tak apa. Rajin pergi sejid buat apanya. Maya di rumah pun sah. Ni sunnah apa ni? Ni jalan ni siapa ni? Ni jalan syaitan ni. Syaitan kata, kaca pergi sejid buat apa. Kita maya di rumah pun sah. Rumah kita pun tempat cuci pun tak pergi sejid. Ya duk bisik telinga kita. Ya duk kecek telinga kita, tak sewi kita pergi sejid. Sebab apa? Sebab kita dakwa kata syaitan tu seteru kita. Tapi sentiasa kita taat dia. Ya kata tak sama ya sejid, kita tak pergi sejid. Ya tak sama ya jemaah, kita tak maya jemaah. Pas maya di rumah dia piyah tak pakai. Baju tak pakai kain sarung. Lepas tu lek belakang selik piyah weh. Oh ada kita amin ni. Ada tak ingat fofoknya daktar melu kutan ni? Baju tak pakai. Piyah pun tak pakai, klik benda tengah-tengah hari. Lepas tu pakai kain sarung saja, bobol dekat peti kain sarung. Lepas tu piyah tak pakai, baju sakuk tak pakai. Kadang-kadang tudung kain subai. Lepas tu lek belakang tu takut nampak lubai punggung tu. Lubai belakangnya selik piyah celah tu lah. Guna weh. Ni rung dulu lagi ni. Lepas tu buat kita di kampung Ngebar ni, duk rung tu lagi. Jadi kita duduk zaman tu lagi. Ni zaman baru dah, zaman moden dah. Orang hijrah pergi kepada baru belaka, pergi pada moden. Sosial pun baru belaka dah, orang panggil mobile tak apa, telefon pun tukar habis dah lagi. Dulu Nokia tu habis diri dah. Lah ni tak pakai dah Nokia mampu kong dah lah ni. Orang pakai mana? Handphone tak handphone, Oppo tak Oppo dah, Vivo tak Vivo lah ni. Lepas kita kena tukar, taklah. Telefon pun bertukar ganti dah. Lepas tu kita pun kena tukar ganti. Dah, setan tak boleh semai Jumaat, kita pergi semai Jumaat. Satu ketika nak jatuh setan ni haru sangat, dia kacau sangat. Ikut dah kita nak ngaji, tak boleh ngaji. Dia tahu orang ngaji ni masuk syurga. Lepas dia tahu cerak dia masuk neraka. Lepas tu fok mari dengar ceramah, kita tak tahu hak mana duk jenera, tak tahu ni. Kadang nampak zon dengan baba ngajar tu, ceramah sedap apa. Terus duk ngeruh dah tinggal dengan ceramah. Kita kan mau dengar sungguh, taginya jual tuak dah lepas ceramah tagi. Setan ni yo pandai. Kalau duk les sejid, yang masuk les sejid tak leh. Ya Allah tukar yo gi. Tek di pinggir. Sakit pinggir tu bet luar tak. Kadang-kadang duk le pinggir, duk le bersejid nak masuk tak leh. Ya Allah tukar yo tek celak di mata kita ngowak ngatuk gi. Setan ni dia tak suka kalau jalan untuk pergi pada Allah, kalau jalan Rasulullah, jalan Nabi, jalan Allah, dia tak suka. Kalau jalan masalah ngaji, dia tak suka. Jalan dia buat jemaah le sejid, dia tak suka. Kerana dia tahu jalan-jalan ni orang panggil jalan untuk nak pergi ke Allah, jalan untuk nak pergi kepada syurga Allah. Apabila jalan nak pergi kepada syurga Allah, dia sangat-sangat tak berkenan. Dia sangat-sangat tak suka kerana perkara ni akan bawa manusia selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Kamari kita dakwa kata setan sendiri kita, tapi kita turut yang belakang. Tuan orang ngajar sejid kita tak mari. Orang main mu'ah kita tak mari. Orang buat halqah Quran sejid kita tak mari. Lepas ni kita turut Nabi ke turut setan? Kita kira diri. Tapi nak kata kita dakwa kata setan seteru kita, seteru madu kita, musuh kita. Tapi apa setan seteru kita turut belakang. Yang kelima, sebab pucah hati kita mati, doa kita Tuhan tak akal. Doa kita Tuhan tak terima. Idda'aitum dukhulal jannah.
Kamu dakwa kata kamu boleh masuk syurga. Walam ta'malu laha, dan kamu tidak beramal kerana syurga. Masuk syurga emang kawin wasah agak kawin masuk syurga. Tapi amalan syurga tak ada buat apa. Quran tak baca. Sejik tak mari. Jemaah tak mari. Jemaah pun kalau ada jemaah nak cukup 3 kali baru nampak timbul sekali. Ada agak buat amal sana ni. Tak imi tengok 2 jemaah tak mari. 3 hari ada. 2 jemaah tak mari. Kali 3 nampak timbul coloi. Buat amal ke panggil takut yang 3 tu takut jadi tanah munafik. Dah, tak tu dah nak cukup 3 minggu kan yang mari minggu 3 takut jadi munafik ni. Ia dakwa, ia mengaku kata dia tu akan masuk syurga. Tapi ia tak ada beramal untuk cadengi masuk syurga. Kita nak aling tapi kita tak ngaji nak wi aling. Kita nak kaya tapi tak ada buat hijau untuk nak kaya. Ni nak masuk syurga tapi tak ada buat cadengi untuk nak masuk syurga. Apa boleh masuk syurga? Supaya ni nak tak kerja kawin tawakal Tuhan. Tawakal nak kalau Tuhan nak kaya. Tuhan tidur pukul 9 10 tak bangun ke. Nak kaya. Asbab tawakul dia. Asbab tawakal dia tawak. Mana? Ketika Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj mai pada Mekah, siapa Madinah, siapa Baitul Maqdis, Jibril kata, "Ya Muhammad, angkat tamat jelah borak di batu tu." Nabi tak tawakal Tuhan. Jibril kata, "Mudok tawakal pun Muhammad, mu kena buatlah asbab tawakal." Apa asbab tawakal? Yakni mu kena tamatlah borak tu di batu. Ni tuan nak kaya malah kerja. Kerja 3 hari berhenti sebulan. No aleng duk pondok malah mengapa mengaji pun malah tidur. Dia mau tergano mu tidur sama mengapa. Kawin yakin Tuhan tawakal kalau Tuhan aleng tu ilmu tu gedung tak pala kawin. Pak malah kerja. Apa tu takut timbul jadah duit wah. Ni. Tuai angin dan dakwa kata masuk syurga, tapi amalan cadan dan persiapan untuk masuk syurga tak ada. Semaya malah baca Quran malah orang halau sebah kutip lepau sebah habis. Demo klik was sebah Mekahnya niat nak wi ke Minah, niat nak wi ke Fauziyah, niat nak wi ke Bibah deh. Beli Mekah tadi. Orang kita niat kuwi ke Bonimah, kuwi ke Bibah ni. Minta mudah-mudah mengatik. Sehari 2 tu nampak wasbah lepas minggu. Nah, bidah saudah klik Mekah mana wasbah kuwi. Ku tak tahu terlupa tok ke mana dah. Ni, wasbah ni. Begai wasbah wasa panas, tangan gatal tangan ni. Supaya orang tak biasa kelubung datakkan kelubung tah pala lo berat lebih pada bukit ni. Supaya orang tak biasa pergi sebah kau tak boleh pergi wasbah wasa berat. Pas nak masuk syurga tapi amalan cadangnya untuk syurga tak ada. Semaya pun kurang. Sudah semaya wisalah selalu bikah bangun. Wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pas tu amak nak pesan akhir ni. Amak dah mau kecek kat wajah dah ni. Pas ni tidur dah apa ni. Tidur dah weh. Sedap sikit kita pun nak ceramah dak sikit. Amak nak pesan 2 amalan. 1 amalan. Siapa dia nak wi malaikat mari jaga dia. 1 amalan tak payah buat apa. Awak sikit, sabar sikit pas maya. Lepas subuh baca la ilaha illallah buat wirid. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalan ini hak kita dah baca sama. Wa wirid pas subuh. Lepas subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allah Subhanahu wa taala akan wakil satu malaikat, satu rasul dia. Satu malaikat mai duduk dengan kita waktu ukur seputung. Wak min taqar. Bahasa Arab panggil min taqar. Ini ada sebut di dalam hadis Nabawi dan azkar Imam Nawawi. Siapa dia wa amal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir 10 kali pagi. Allah Ta'ala akan utus satu malaikat mari duduk dengan dia siapa waktu petang. Ni siapa dia wa amal ni. Wa amal sungguhlah patut amalan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni amalan orang buat haji ketika duduk di padang Arafah.
Amalan paling lebih sekali bagi hujat yang ada fi ardi Arafah, pada bumi Arafah. Amalan inilah ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyak hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca pagi, Allah Taala baca, dia baca 10 kali. Hak Nabi royak pagi baca cukup, bila cukup nah? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Bila cukup 10. Nabi nak adatnya asyarah. Bukan aqal min asyarah, bukan aksat min asyarah, bukan kurang daripada 10, bukan banyak daripada 10, nak 10. Siapa dia baca 10 pagi, Allah Ta'ala akan hantar malaikat satu orang main jaga dia waktu tukur. Kalau setan nak masuk ganggu dia, malaikat ambil tukur ni katak kepala saya, pam, setan lari bum. Siapa dia hidup nak wi malaikat jaga dia pergi ke mana situ sini, malaikat bersama dengan dia, baca pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Pas subuh. Lepas tu nak wi malaikat jaga dia pula waktu malam lepas pada ngorek siapa subuh. Ya baca lepas ngorek 10 kali pula. La ilaha illallah wahdahu la syarika lang, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Makna kita baca pagi, malaikat bersama kita siapa betul. Kalau kita baca 10 kali lepas ngorek, malaikat bersama kita mek daripada lepas mengorek hingga sampai ke subuh. Malaikat ada waktu ukur, malaikat mai ganggu, pau kata. Malaikat mai bucu ni pau kata di malaikat. Kalau siapa dia nak jadi khadim dia, pengkhidmat kepada dia daripada malaikat, kama kita baca pas subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Lepas tu kita baca belah petang pula panggorit pula. Kalau rasa tak nyata, kita tengokkan dalil ini di dalam kitab Al-Imam Nawawi fi Kitabil Azkar, dalam kitab Azkar bagi Imam Nawawi. Lepas tu yang ke aneh. Orang yang Allah Ta'ala membuta hati, orang yang Allah Ta'ala mati hati gawa, idda'aitumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu dakwa, kamu mengakukan diri kamu lepas pada neraka. Kita tahu kawan lepas nak sebab kawan mari semaya pun seminggu sekali. Aduh sedap ya. Orang dia mari hari-hari, dia tak jamin dia masuk dalam syurga. Lepas pada dia mari kadang-kadang seminggu sekali, tak apa lagi seminggu. Hak setahun sekali mari semaya raya, dia berasa dia lepas pada mengaku dah. Mari hari raya Jumaat tak hari. Jemaah tak mari, pas dia jadi gulung mana tak tahu. Ada kan ni sebahasa ni. Ada sebahasa manusia ni, tak muh Jumaat, tak muh Jumaah. Lepas tu kutip balas dengan tu email. Tak payah mudah tak nak balas dengan sejik kita. Pak kita ni mudah. Dia agak tak kena tak email, tak kena melah balas tak mau kira sejik. Jadi mudah. Nak balas dengan sejik mudah. Ngak orang lain tak madah nak dengan sejik mudah nak balas nah. Pak email tak kena sikit ke apa itu ni, mula nak balas tak email balas dengan sejik. Ya dakwa yang mengaku kata dia lepas pada api neraka, tapi dia melota mencapak diri dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia capak diri dia? Tak semaya. Tu orang panggil capok di dalam kebinasaan dah tu. Tak semaya, kata kerana tak semaya. Kawan maya juga minggu kali Jumaat. Demo tepi mau kawan Jumaat tak pergi. Dia dah gaduh hati. Ya orang kita buku akhirat, kita kena tengok orang lebih pada kita. Jangan duk tengok orang kurang pada kita. Ya baru kita nak kuat amalan. Kita tengok kita dah Jumaat. Demo tu lepas Jumaat dia dah baca Quran lagi. Pas Jumaat dia dewak sunat lagi. Malam dia qiyam mulai lagi. Seminggu 2 kali dia ngaji kitab lagi. Dia mari sejak ngaji di sejak ngaji Al-Quran lagi ngaji kitab. Hak akhirat kita kena tengok orang lebih pada kita. Jangan kita duk tengok orang bawah pada kita. Ni duk tengok kawan mari kat Jumaat 2 kali saya. Demo tepi mah kawan. Tak ada orang langsung. Mari Jumaat ya sejak. Kita duk tengok orang bawah. Dia tak serupa. Sebab tu Nabi kata, buku akhirat kita kena tengok orang lebih pada kita. Kita tak ada Jumaat, demo ada Jumaat. Nak buat lagu mana kita ada Jumaat. Demo ada ngaji Quran sejak. Kita nak buat lagu mana kita ngaji Quran kata. Demo ada qiyam mulai. Nak buat lagu mana ada qiyam mulai kata. Demo pakak mai Jumaat. Kita nak buat lagu mana kita wida. Kena berubuk kok tu. Bukan duk bubuk kata, demo tak ada Jumaat. Kawan tak ada Jumaat. Demo tepi mau tak ada lagi. Jangan duk tengok tu. Dia jadi malah. Hak akhirat kita nak tengok demo ni dah Quran.
Dan ngaji 2 minggu sekali. Pak ceramah dia belakang ceramah kawasan Beluka, kawasan Kampung Mubah, kawasan Jabal. Ya dia belakang. Mutu supaya kita ya masa mutu wait sama wait ya. Gano kita tak ada nak pergi. Ya kena tengok situ. Baru kita ada semangat nak mengaji, baru kita ada semangat nak cedek untuk masuk syurga. Ni tuwe dakwa kata lepas pada neraka, tapi tuwe tu duk capok diri masuk dalam neraka nak tak semaya, tak mengaji. Tuhan suruh mengaji, Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an, satu riwayat, au muhibban wala takun rabi'atan fatahli. Nabi kata dah lah deh, tapi kita percaya dah. Kita takut tak lepas dah, aku lepas dah dengan kau masuk syurga. Mu dakwa kau anak-anak mu tak maya. Mu dakwa kata mu lepas dengan kau mu tak ngaji. Mu dakwa kata mu lepas dengan kau mu tak jemaah. Mu dakwa kata mu saat ni tu lepas dengan Quran baca Fatihah pun tak kena mu dakwa kau anak. Fatihah mu baca tak butir. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa nama? Orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak kena tak? Pak mu dakwa kata mu lepas pada neraka, masuk pada syurga, mu baca Fatihah lah maya mu tak kena. Pak tu mu jamin kata diri mu terlepas pada neraka, tak lepas. Ibu bapa, ini kita kena fikir diri kita masing-masing berapa. Sebab pok kita kena mati belakang, tak ada siapa dia tukar langit walaupun seorang. Tak ada seorang buat tukar langit. Nabi Adam mati, Nabi Nuh mati, Nabi Ibrahim mati. Pok gedebek belakang rapat dengan Tuhan mati. Pas kita orang tak rapat dengan Tuhan ni, pas mati dah. Kau teruk lagi, mati lagi. Nuh tu Adam mati, besok duduk dalam syurga. Nabi Nuh mati, masuk dalam syurga. Nabi Ibrahim pun jamin dengan syurga, tapi mereka pun mati. Tuhan kata dah kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap benda yang nyawa mati. Pas kita dah hegah ke mananya. Tok say mengaji, tok say mari sejid, tok say jemaah, dakwa kata lepas pada neraka, masuk dalam syurga, tapi tuai hari-hari duk capok diri masuk dalam neraka. Tak semaya, tak jemaah, tak mengaji, tak gapo, tok rumah mengajar sejid, kau tak mau mengaji. Pas nak kau mana ibu apa? Tahun ni tahun baru bapa mari ngepek ni. Tak ada nak kata demo kata kita, tapi kita nak buat lagu mana, nak we diri kita tu maju, nak we diri kita tu berjaya, nak we diri kita najah, nak we kita bertemu dengan Allah keadaan kita suci. Hak kata yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nak ayat ni yaumala pada hari la yaumala yanfa'u malun, pada hari akhirat, hari kiamat ni tiada bergunalah oleh harta. Harta kita beribu-ribu, harta ratus-ratus ribu, berjuta-juta, tak boleh tolong kita dalam kubur. Malaikat tanya, man rabbuka? Duit 1,000 kita boleh jamin kita daripada soal kanake? Duit kita juta boleh lepas kita daripada man rabbuka wa man nabiyuka? Kereta wal fortuner kita, kereta wal luar kita boleh lepaskan kita daripada man rabbuka? Boleh tak? Tak ada siapa dia boleh jamin. Harta tu kata yaumala yanfa'u malun, pada hari yang tidak berguna hartamu. Wala banun, dan anak pinakmu, anakmu tak boleh tolongmu. Illa man atallaha biqalbin salim, malaikat mereka yang datang bertemu dengan Allah, hati keadaan bersuci, hati keadaan bersih, hati keadaan cuci dengan Allah. Orang inilah ada selamat. Tapi orang duk tadinya tak semaya, tinggal jemaah, tak mengaji, munatilah nanti dipukul oleh malaikat. Pas malaikat mari nah, malaikat muka nakir ni, mungkar dan nakir. Tuai baik anak bapa sebut lagi tak? Tuai hitam biru. Hak nak jumpa lepas pada kita mati ni mungkar dan nakir ni. Hak le kubur nanti berdoa apa kita? Tuai tubuh hitam biru, supaya kubur suara. Hitam biru. Mata jeleng tu baik supaya dengan puyuk temaga. Mata jeleng tu baik nak soal apa kita ni. Hitam biru, mata jeleng tu baik hak sebut lagi kitab, supaya dengan puyuk temaga. Lepas tu tukar ayam duk bawa nak godel fok tak semaya, fok tak ngaji, fok tak beramal duk atas dunia, tukar daripada besi nanti nak godel. Dia tanya dia tu supaya dengan guru suara dia. Tapi asal daripada lapar man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Waman imamuka, siapa iman kamu? Waman ikhwanuka, siapa saudara kamu?
Dan pula siapanya kita bukan wama kita bukan apa kita kau. Tapi kalau kita duduk tah dunia tak semaya, kita duduk tah dunia tak baca Quran, kita duduk tah dunia tak sedekah, kita duduk tah dunia tak jemaah, kita duduk tah dunia tak baca Quran, gapo nak tolong kita? Karena mungkin nak tanya, man rabbuka, suara bunyi sepa gugur. Oh. Dia tak bunyi man rabbuka je bunyi oh. Pak kita nak jawab tak boleh suara apa ni? Tapi bagi orang yang ada semaya, semaya ia apabila man rabbuka, semaya merupakan satu rajul, satu orang laki-laki merupa dapat malaikat. Dia kata, "Hei malaikat, anih aku ni salatu man." Semaya bagi seorang, salatu fulan bin fulan. Semaya bagi seorang bin seorang, sefulan bin fulan, aku ni semaya bagi dia. Aku nak jaga dia. Lepas tu kita cedek apa? Duk ngaku terlepas nangko, pas semaya jemaah hari ke tak? Awal waktu dak, baca Quran ke dak, sedekah dak ke dak? Ha ni kena pakat fikir. Ni salah satu doa kita. Dan pula hati kita buta, kita dengar mendakwa kata masuk neraka dan kita lepas pada neraka tapi mencapak diri masuk neraka. Dan yang ketujuh, qul tubungkamta innal maut, sesungguh mati hak walam tasta'iddu lahu. Kamu yakin, kamu percaya kata mati ada sungguh, tapi kamu tak ada cedek untuk mati. Pak kita tahu tak mati sungguh dak mati, tapi kita tak ada buat sedia untuk mati. Itu salah satu daripada mati kita mata hati dan doa kita tak terakak naik ke langit. Yang ke-8, istaghaltum, kamu bersibuk bi'uyubi ikhwanikum. Kamu duk sibuk dengan keaiban orang. Demo tu tak molek, demo ni tak molek, demo tu kena, demo ni tak kena. Tapi kamu lupakan keaiban kamu. Keaiban kamu sendiri kamu lupa. Aku ni tak ada semaya jemaah. Aku ni tak ada baca Quran lagi. Aku ni tak ada sedekah lagi. Kita tak ada bergaduh dengan keaiban kita. Yang ke-9 apa dia? Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkuru lahu. Kamu makan nikmat Allah tapi kamu tak bersyukurkan nikmat Allah. Yang ke-10, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kamu pergi kamuhkan satu mayat ataupun mayat-mayat daripada kamu tapi kamu tak mikir dengan apa mayat kamu sana. 10 perkara ibu bapa. Kalau siapa dia tak sewi mati hati, amun aku pasal sikit. Yang pertama, kita kena Allah tapi kita tak tunaikan hak-hak Allah. Ini salah satu buta hati dan mati hati dan doa kita tak terakak naik kepada langit. Yang kedua, kita baca Quran tapi kita tak beramal dengan Quran. Ini salah satu daripada hati kita buta dan doa kita tak terakak naik ke langit. Yang ketiga, kita mengaku dan kita dakwah kita kasih ke Rasulullah tapi kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi. Yang keempat, kita dakwah kata kita tu seteru setan tapi kita sentiasa turutkan setan, jejak laku setan. Yang kelima, kita sani mendakwa kata kita masuk syurga tapi kita tinggal cadangnya untuk syurga. Dan yang keenam, kita kata kita ni lepas pada neraka tapi hari-hari kita duk capak diri kita masuk neraka. Yang tujuh, kita sani tu kita katanya mati itu sebenar tapi tak ada buat sedia untuk mati. Yang ke-8, kita duk nampak duk sibuk dengan keaiban. Dia tu tak jadi, tak mengaji, anak dia tak juru. Tapi keaiban sedih terlupanya kata kita tak ada semaya, kita ni tak ada buat amal, kita tak ada semaya, duk gaduh haure. Siapa lupa jadi terkatuk, masalah diri sendiri. Yang ke-9, dia makan nikmat Allah. Ni nikmat Allah tangan ni tapi lupa tu tangan tu wiwak gapo pergi Quran, pergi nikmat minum air bismillah wa ala barakatillah wa saqahum rabbuhum syaraban. Ni tangan ni nikmat Allah tapi kita lupa tangan ni nikmat Allah, tak bersyukur. Gapo bersyukur? Pergikan Quran, pergikan gapo cak untuk cari nafkah untuk belanja anak dan bini. Yang ke-9, dia pergi kamu orang mati tapi dia itu senang dah. Yang ke-10, dia pergi kamu orang mati dafantum mautakum tapi walam ta'tabiru bihim. Kamu pergi kamu orang mati, kamu tak fikir aku satu hari kena klik duk kubur ni juga. Kau dah tu nak dia mau tanya katanya apakah makam musyahadah. Aduh. Karena tinggi tu ada yang orang sini ngaji bab tarekat ni masa ni. Dia tanya ni tinggi ni. Beladah dia mau tanya mana ayat sikit. Tapi orang sini tarekat mana ni? Amun nak tahu gak tarekat Naqsyabandi ke, tarekat Rifaiyah ke, tarekat Ahmadiyah ke, Qadiriyah ke, angkat ke gapo dia sini ni. Tapi tanya ni fok tarekat ni. Fok orang panggil ngaji tarekat lah ni. Dan sebab tarekat semua di dalam dunia ni 80 ni tarekat. 80 ni tarekat tapi sudah diproseskan oleh ulama. Ni menurut kacak bab tarekat ni, tanya hak tarekat ni.
Sebab tu di dalam kitab usul, di dalam kitab tasawuf, sebab kita ilmu 3 hak wajib kita kena tahu, wajib kita kena belajar untuk lepas daripada fardu ain. Hak daripada hadis Jibril alaihi salam, Jibril tanya Nabi mula-mula, fa akhbir anil ihsan. Patu Nabi qal faqa Nabi apa? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salat wa tu'taz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjul baita man istata'a ilaihi sabila. Ini Jibril tanyakan Nabi, Nabi pun jawab ini. Maka apa ni? Ini orang panggil ngaji fiqh. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salat. Hadis Jibril tunjuk yang pertamanya ini ilmu fiqh. Dan Jibril tanya Nabi selagi, wa akhbir anil iman. Mung tanya menggoyak ya Muhammad daripada iman. Maka Nabi pun jawab, sa'il Jibril, yang mas'ul yang kena jawabnya Nabi. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarri. Ni ilmu apa? Ilmu usuluddin. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenakan Allah. Padahal Al-Quran mari kata nak, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni dalil apa ni? Ni dalil ilmu usuluddin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ni dalil ilmu usuluddin. Dan dalil usuluddin kata lagi, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak jenis Tuhan melainkan Allah. Allah al-hayyu yang hidup, al-qayyum dan ada secara-cara dia. Ni ilmu apa ni? Ilmu usuluddin. Yang tiga, Jibril tanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbirni anil islam. Ni maqam syahadah. Kamu nak oyak cara reka-reka nah? Dah, Nabi dan soalan daripada Jibril kata, wa akhbirni anil ihsan. Mung tanya dan menggoyak Muhammad daripada al-ihsan. Apa ihsan? Nabi jawab di dalam hadis, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi katanya bangka ihsan, yakni ilmu ihsan. Ni apa ihsan? Dikatakan ilmu tasawuf. Sebab tu di dalam kitab Faridah kata ya kata ihsan, maka ihsan ialah satu syarat nak mengesahkan Islam, satu syarat nak sempurna iman, ya kena ada al-ihsan. Syaratnya kena ada ilmu tasawuf. Mana? An ta'budallah, engkau beribadat Allah, engkau sembah Allah, sujud pada Allah, ingat pada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau tu nampakkan Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak nampak Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah tu nampak akan dikau. Maka musyahadah ni apa? Maka musyahadah ini kalau kita kecek makam seorang itu nampakkan Allah. Sebab tu di dalam tarekat yang panggil aslut tariq jununan. Asal tarekah ialah gila. Asal tarekah gila. Orang kena kata gila dulu. Mana nak contohnya? Supaya Imam Ghazali rahimahullah ketika dia mengaji ilmu batin, ilmu tasawuf mula-mula sekali, daripada tok guru hak adik dia, tok guru duk tapung kasut ngaji ilmu zahir pada Imam Ghazali, tapi akhir-akhir Imam Ghazali ngaji ilmu batin pada dia. Tok guru ni kata Ghazali mung kena pakai kain baju tu daripada guni, dan pula kain guni, baju guni mung kena simbol batah masa seminggu. Ini asal-asal ilmu tarik. Asal-asal ilmu tarikat. Mula-mula sekali kita kena bersihkan diri. Tanzihun nafsi, tazkiyatun nafsi. Gapo melalui zikir. Pas zikir tu ikut tu. Tapi nak ayat zikir paling tinggi sekali, afdaluz zikri la ilaha illallah. Patut ada sebut dalam kitab tu Allah, 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 ataupun Yahu, Yahu. Hak ni khusus kepada al-khawas ataupun orang jalan kepada jalan Allah. Ada boleh kata ulama Yahu, Yahu, Allahu, Allah. Tapi nak ayat zikir yang paling tinggi sekali la ilaha illallah. Tapi orang nak sapa maka musyahadah ni, maka orang ni duk ia tu duk nampak Allah,
Tengok langit Allah. Tengok pakaian gerak Allah. Tengok pak kambing duk jalan Allah. Tengok lembu duk buah di benar Allah. Tengok manusia dapat Allah. Ni makam musyahadah. Apa musyahadah? Orang ini di dalam hati dia memandang kepada Allah setiap masa, setiap keadaan, setiap masa gerak-gerak Allah. Jinyak tanah Allah, jakah Allah, kanan Allah, kiri Allah. Ni makam musyahadah. Kalau kita kecek dia letak saya panggil makam baqa ataupun makam fana. Fana bawah sikit, makam baqa tu dia tinggi pada makam fana. Tapi makam musyahadah, makam orang ini dia duduk dengan Allah semua. Tika dia kecek dengan orang, hati dia duduk Allah. Mulut dia gerak, tapi hakikat hati duduk Allah. Waktu dia jalan, zahir dia jalan, tapi hati dengan Allah. Tengok bintang, ingat ke Allah. Tengok bulan, ingat ke Allah. Tengok matahari, ingat Allah. Ini orang panggil maqamal musyahadah. Orang ni nampak Allah setiap keadaan. Nampak Tuhan setiap masa. Makna hati dia sentiasa Allah. Kalau kita kecek selagi musyahadah, maka musyahadah orang panggil makam wasilun ilallah, orang yang tercampai kepada Allah. Makam ada 3,5. Satunya makam taqarruban ilallah, orang dekat pada Allah. Satu makam lagi mu'dun anillah, orang jauh daripada Allah. Ni banyak ingat benda lain pada dunia, ingat pada al-riyad dan lain pada Allah, banyak daripada Allah. Orang taqarrub, yani orang dekat dengan Allah, banyak sebut Allah. Orang makam fana, makam baqa, makam musyahadah, orang ini ingat hati duk Allah. Allah. Tengok mutu, ingat Allah. Tengok dia mau curi timu dia, ingat Allah. Tengok awal duk gerak, ingat Allah. Buang layar duk tu atas kepala, Allah. Itulah mau nak jawab lebih kurangnya. Kalau tu dia mau kena masuk ngaji lagi lah. Kacik mudah-mudah orang panggil tangga wasil ilallah ataupun arifun billah, orang yang kenakan Allah. Sebab tu kita minta pada Allah, Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Hey Allah, minta membukalah kepada kami ni sebagai pintu-pintu bagi orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. Minta faham pada agama, wa allimna ta'wil, dan minta mengajar kami ya Allah akan takwilkan Quran dan hadis. Dah, gitu lebih kurang berapa. Hamba agak kemaaf jangan malah dah.